Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i, dan juga macam saya terangkan berkali-kali di tafsir maudhu'i kita lebih menumpukan kepada berkenaan dengan tajuk ataupun kehendak ini kehendaki daripada ayat berkenaan yang kita bincangkan, dan kita tidak akan bincangkan sangat berkenaan dengan percanggahan, perbahasan berkenaan dengan bahasa dan sebagainya. Dia menumpu kepada apakah kandungan yang kehendaki dalam surah-surah yang kita baca. Dan sebenarnya memang tafsir maudhu'i ini tak ada diajarkan secara detail. Sebelum ni dia ada dua bentuk tafsir maudhu'i. Satu bentuk dia adalah di mana dipilih tajuk, contoh macam wanita dalam Al-Quran. So para ulama akan kumpul semua tajuk tentang ayat Al-Quran berkaitan wanita dan dibahaskan dengan sistematik berdasar pada apa yang mereka karang lah. Tapi para ulama kemudian zaman kita sekarang menolak itu sebagai tafsir maudhu'i kerana ada masalah. Nanti kitab fiqh pun jadi tafsir maudhu'i juga. Kerana kan disebut wuduk, kan kena ambil Quran juga. Jadi indian penjelasan tadi tu kita boleh bezakan tafsir dan bukan tafsir. Tapi satu bentuk, itu bentuk kedua yang kita sedang belajar sekarang, adalah perbahasan berkenaan dengan surah-surah Al-Quran Karim ni, apa kandungan dan isi dia, apa yang diajarkan dalam surah-surah berkenaan secara direct. Contohnya kita perhatikan surah pendek kita tak nampak. Nanti masuk surah Al-Baqarah nanti kita akan nampak macam segmen-segmen yang ada dalam surah berkenaan. Sampaikan kita kata nanti kita belajar, nanti kita akan dapat detail. Surah yang panjang macam Al-Baqarah tu, dia sebenarnya ada beberapa bahagian saja. Ada satu pendahuluan, satu penutup, dua isi besar dalam juzuk yang kita bincangkan nanti. InsyaAllah kita akan bahaskan. Dan benda ni ini sebenarnya pertama kali diajarkan, dan kita dapat peluang mengajar buku ni kerana buku ni baru keluar tahun 2010 baru ni dicetak di Emirates dan dikaramkan oleh bukan seorang pengarang tapi oleh puluhan pensyarah-pensyarah universiti di Jami'ah Syariqah, daripada ulama tafsir dan juga ulama usul ulumul Quran. Mereka bergabung untuk membuat tafsir maudhu'i ini. Jadi kita dapat peluang, alhamdulillah, zaman kita ni dipermudahkan ilmu ni, so kita belajar, alhamdulillah. Baik, dan kita sedang bincangkan, selepas kita bincang itu tentang isti'adzah pada permulaan, dan kemudian kita bincangkan berkenaan dengan basmalah, dan kita masuk dalam surah Al-Fatihah yang kita dah bahaskan sekarang, Al-Fatihah, dan masuk pada tajuk terakhir surah Al-Fatihah. Walaupun mungkin dah penghujung surah Al-Fatihah, tapi alhamdulillah di penghujung ini dapat juga diingatkan balik dengan bahagian-bahagian awal. Pasal kita belajar surah Al-Fatihah ini, kita ambil pertama berkenaan dengan nama surah Al-Fatihah, dengan kelebihan dia, kemudian bilangan ayat dia, kemudian berkenaan dengan kandungan dia, nombor 5. 4 benda entah itu. Benda? Tempat turun dia. Kemudian nombor 5 berkenaan dengan tajuk-tajuk dia. Okey. Kemudian yang ke-6 kita bincangkan itu berkenaan dengan paksi ataupun pembahasan dia, apakah kandungan dia. Dan kemudian kita bincang itu berkenaan tafsir menyeluruh berkenaan surah Al-Fatihah. Dan hari ini kita masuk pada bahagian terakhir, itu petunjuk hikmah dan adab yang ada dalam surah Al-Fatihah. Baik. Berkata pengarang-pengarang buku kita, hafizahumullah, semua telah pelihara mereka, ke-8 petunjuk hikmah dan adab yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Petunjuk hikmah dan juga adab yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. 1. Penamaannya dengan Fatihatul Kitab menunjukkan kepada kelebihannya dan kemuliaannya. Penamaannya dengan Fatihatul Kitab menunjukkan kepada kelebihannya dan juga kemuliaannya. Kerana permulaan dengan sesuatu menunjukkan kepada kepentingan dan pengutamaannya ke atas yang lain. Ini kita rujuk balik. Kerana surah Al-Fatihah ini bukan surah pertama turun dalam Al-Quran. Kerana antara surah pertama turun Quran, apa dia? Apa surah pertama? Surah Iqra' atau surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, itu yang pertama. Nombor 2, surah apa? Al-Mudaththir. Muzammil lain. Mudaththir. Muzammil ni bahkan ketika separuh para ulama nyatakan turun di Madinah.
dia punya kedudukan pasal ada dah jihad dan sebagainya, pasal dikurangkan solat malam daripada separuh malam, sepanjang malam dipendekkan, disikitkan, tak apa. Jadi asalnya wajib jadi sunat. Dan kita dan surah Muzammil, surah Mudaththir, kita yang nombor 2 keluar. Tapi dalam masa yang sama, peletakan surah Al-Fatihah ni di awal. Okay. Ini ada kaitan dengan pendahuluan kita buat dahulu dalam tafsir. Kita terangkan bahawa peletakan surah Al-Fatihah ini di awal Al-Quran adalah berdasarkan kepada apa yang dibuat oleh para sahabat. Dan juga kalau dalam pembacaan solat Nabi sendiri buat. Tapi dalam peletakan dalam mushaf ini dibuat oleh para sahabat berdasarkan apa yang mereka lihat atau dengar daripada pembacaan Quran oleh Rasulullah SAW. Dan ini merujuk kepada perbuatan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, salah seorang sahabat Nabi SAW yang ditugaskan Zaid bin Thabit ini untuk mengumpulkan Al-Quran. Pertama, itu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq anhu. Dan kena ingat Abu Bakar As-Siddiq anhu, dia memerintah hanya 2 tahun sahaja. Mana lepas Rasulullah wafat, setahun, 2 tahun, kemudian baru Umar ambil take over. Mana dalam tempoh 2 tahun itu berlaku pengumpulan Al-Quran. Dikumpulkan Quran dalam satu mushaf. Dan itu adalah atas saranan yang dibuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar minta supaya Abu Bakar kumpulkan Al-Quran kerana dia bimbang takut umat Islam akan bertelagahnya Bani Israel pada kitab mereka. Jadi kita umat Islam ni alhamdulillah, berbezanya kita dengan umat terdahulu, Quran kita terjaga kerana Rasulullah SAW wafat, para sahabat penuh, ramai di keliling Rasulullah. Adapun macam para anbiya yang lain, macam Musa AS, kenapa kitab dia tak terpelihara? Kerana Musa ketika mana dia dimatikan oleh Allah Ta'ala, kaum dia tak bersama dengan dia. Pasal berlaku lepas dia ajak kaum dia masuk Palestin, kemudian kaum dia tak nak ikut, dia pun doa, Tuhai Tuhanku, aku tak miliki kecuali diriku dan juga saudaraku, maka pisahkan antara kami dengan kaum yang kafir, zalim. Maka Allah Ta'ala pisahkan kaum dia sesat 40 tahun, dia mati, kaum dia tak bersama dengan dia. Isa AS pula macam tu juga kisah dia, ketika dikejar, dia diangkat Allah Ta'ala, kaum dia berselerak, lari, tinggalkan dia. Hatta kalau dalam rekod yang disebut dalam Bible sendiri pun, ketika Isa disalib, kaum dia tak bersama dengan dia. Pengikut dia, Hawariun tu hilang semua sekali, fled and forsook him. Tu yang disebut dalam Bible. So, jadi secara asasnya bila Nabi tidak bersama dengan mereka dalam keadaan kelam kabutnya itu, pasti kitab dia tidak terpelihara. Seorang ingat separuh, seorang sekian. Bagi para sahabat tidak begitu. Jadi dipilih oleh para sahabat ketika itu bila Umar bin Khattab anhu dilihat pada zaman Abu Bakar Siddiq berlaku pembunuhan terhadap peperangan dengan golongan murtad dan juga orang-orang yang tak nak bayar zakat. Lalu peperangan tersebut menyebabkan banyak di kalangan hufaz mati. Kerana zaman Rasulullah SAW dahulu dengan zaman para sahabat, memang Al-Quran itu diajarkan syafawi, secara lisan. Mana guru tu baca Alhamdulillahirrabbilalamin, anak murid pun ikut Alhamdulillahirrabbilalamin. Guru tu baca Ar-Rahmanir-Rahim, anak murid kan ikut Ar-Rahmanir-Rahim. Satu persatu sampai dia hafal. Berulang-ulang kali diperdengarkan. Nah, mungkin ada zaman kita mungkin kata, zaman tu tak sibuk ustaz. Kan zaman tu tak ada mainan banyak sebenarnya. Zaman kita mainan banyak sangat. Rancangan televisyen lah, kan, rancangan itulah, rancangan inilah, sampai last sekali tak ada masa untuk kita memutalaah Al-Quran. Jadi orang dahulu tidak macam tu, dia belajar, baca. Jadi memang mereka tak bergantung kepada tulisan. Walaupun Nabi SAW memang melantik 42 orang sahabat menjadi penulis wahyu. 42 orang sahabat penulis wahyu. Tapi pembelajaran dan pengajaran Al-Quran still hanya menggunakan apa? Lisan. Mana talqin atau talaqi atau talqin, dia bacakan, guru tu baca, anak murid ikut berulang-ulang kali sampai habis. Jadi kita kata konsep ini berterusan, dan bila benda tu berlaku dan tidak ada mushaf khas, para sahabat menulis tapi tidak ada dikumpulkan sekaligus, maka di situlah Umar melihat keadaan dan dia rasa bimbang. So dia kata pada Abu Bakar, cepatlah sebelum umat ini bertelagah. Lalu Abu Bakar kata, macam mana aku nak buat benda Nabi tak buat? Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu dipujuk-pujuk oleh Umar sampai akhir sekali dia dada di dalam selapang dan yakin itu adalah perkara yang sepatutnya dibuat. Dan ini jangan salah faham, ini bukan tajuk dia, ini bid'ah lah ni, bukan. Kerana ini tak termasuk dalam akidah, ibadah, akhlak. Subhanallah. Akidah, ibadah, akhlak. Ini 3 perkara yang anda tidak boleh inovasi. Ni akidah, ibadah, akhlak. Bila kita dikata mengikuti Rasul, mematuhi Rasul, jangan over, jangan kurang, jangan lebih. Ni akidah, ibadah, akhlak. Apa Nabi tunjukkan dalam 3 perkara ini, anda wajib ikut.
Tak boleh anda kata saya nak inovasi tambah lebih atau kurang, tak boleh. Tapi kalau ada berkaitan tajuk lain, contoh macam datang ke masjid, okey, Nabi suruh berjemaah. Tapi cara pergi berjemaah tadi, naik apa? Kuda, unta, jalan-jalan, kaki dan sebagainya, terpulang. Naik kereta, basikal. Tak ada orang zaman kita naik basikal kan. Contoh macam ada zaman kan, dah pencen, tak nak bawa kereta, naik basikal. Nanti orang kata tak sunnah pula. Tak ada kaitan sunnah tak sunnah situ. Kerana naik kenderaan apa tak menjadi masalah. Yang penting sampai. Tak ada dilihatkan mesti pakai sekian. Tapi bila Nabi kata takbiratul ihram, tak ada inovasi pula. Takbiratul ihram tu bahasa Arab. Kita try bahasa Melayu. Allah Maha Besar. Kan sedap sikit rasa dia. Tak boleh. Lepas itu ibadah. Akidah, ibadah, akhlak. 3 perkara yang jangan reka. Tapi dalam perkara ni para sahabat bimbang. So Abu Bakar Siddiq macam mana aku nak buat? Tapi lepas dia pujuk berkali-kali, akhirnya dia setuju. Dan bila dia setuju, orang pertama dicari oleh beliau untuk mengumpulkan Al-Quran adalah Zaid bin Thabit. Kenapa? Zaid bin Thabit ni ada beberapa sebab. Ada beberapa keistimewaan pada dia. Pertama, Zaid bin Thabit ni adalah seorang yang genius. Genius, memang genius. Genius dia ni, Nabi SAW hantar dia untuk belajar bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Pasal Nabi bermuamalah dengan orang Yahudi. Pasal orang Yahudi duduk di Kelai Madinah, kadang-kadang berjual dan berbeli dan sebagainya, perjanjian dengan mereka dibuat. Jadi Nabi gunakan bahasa Arab, mereka mungkin tak ni. Jadi Nabi gunakan penterjemah. Penterjemah Nabi SAW ni untuk baca surat mereka dan sebagainya. Nabi hantar Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani ni. Belajar selama 10 hari je. Bercakap, membaca, menulis. Tiga benda dalam 10 hari dia selesaikan. Ini tak pelik. Kita tak pelik sebab apa? Sebab genius ni ramai. Genius ni ramai. Zaman para sahabat ramai genius. Hatta Imam Syafi'i sendiri kan yang apa kita tabi'in, dia genius. Dia membaca benda sekali dibaca dia ingat. Yang dia mengadu pada guru dia kata apa? Hafalan dia rosak. Rosak hafalan dia apa? 3 kali baca baru ingat. 3 kali baca baru ingat, dia cakap, alah rosak dah hafalan aku. Kita ni 25 kali baca tak ingat-ingat pun, tak rasa bersalah kan. Dia beza. Mereka rasakan benda tu jadi besar. Pasal, yelah macam distraction tu tak ada. Kita ni banyak distraction kan. Mana mainan, kadang umur 17 tahun tu masih lagi main PlayStation. Tak ada lain. Zaman Rasulullah SAW dahulu, 17 tahun tu panglima perang, pendakwah dan sebagainya. Zaman kita PlayStation ni, 17 tahun tu, duduk diam, tak reti apa-apa. Jadi konsep kehidupan tu main peranan. Yang penting sekali, kita balik kisah sahabat tadi. Dia ni genius. Imam Syafi'i genius. Ini memang dalam Islam ni sebenarnya, untuk menjaga agama ni kena orang genius. Bukannya orang yang tak faham. Ataupun atau grade DEF. Tahu? Benda ni kena ingat balik. Pasal orang Melayu kita ni suka. Kadang-kadang anak nakal, tak reti nak belajar dan sebagainya. Kan, malas belajar, tak apa benda, entah hantar sekolah agama. Jadi datang sekolah agama tu, budak DEF pergi keluar dari situ. Grade DEF. A, B, C, pergi mana? Pergi tempat lain lah. Kalau pandai kau, jadi doktor, jadi apa benda. Kalau bangang tu, bukan hantar sekolah agama. Lepas tu bila datang keluar fatwa bukan, salahkan siapa? Salahkan diri anda masing-masing. Lain kali hantar orang yang pandai untuk belajar agama. Ini bukanlah maksud dia ustaz kat depan anda ni bodoh. Tapi maksud dia maksud dia nak ceritakan bahawa benda ni kita kata kadang-kadang berlaku. Saya tak bangang sangat, insya-Allah. Pasal bapak saya hantar bukan sebab saya nakal, bukan saya sekian. Saya nak anak sekolah agama tu je. Walaupun kena paksa pergi juga. Cerita dia macam ni. Jadi asasnya memang para ulama zaman dahulu semuanya genius. Macam Ibn Hajar Asqalani, ribuan orang dia hafal dalam kepala dia je. Dan saya sendiri pernah lihat ada orang yang hafal Bukhari Muslim dalam kepala dia. Ni dekat Malaysia jarang-jarang ada lah. Di tanah Arab sampai sekarang masih lagi ada. Bukhari Muslim dari kecil dia hafal. Mana dia orang ada seseorang tu dia hafal kitab Mughni Ibnu Qudamah 15 jilid tu, ada 500 lebih masalah. Dia hafal masalah-masalah fiqhiyah tu. Dia hafal dalam perkara sekian semua dia hafal. Sebiji macam tu. Tu beza dia lah. Zaman kita sekarang ni kita makin kurang lah. Handphone, nombor telefon pun tak ingat. Berapa nombor telefon bini? Entah dia kata, kejap-kejap tekan telefon. Kalau hilang telefon tak tahu pergi mana. Contohnya lah, zaman dulu sebelum ada telefon yang bimbit ni kan kita ingat. Puluhan nombor kita ingat. Mungkin ratusan. Tapi bila dah kurang dilatih otak kita, makinlah lembab. Okey. Bukan kat sini tempat lain. Baik. Faham? Jadi sahabat Nabi tadi Zaid bin Thabit, dia ni memang bijak. Pertama dia genius. Okey macam tu. 10 hari bahasa. Kedua, dia ni diletakkan sebagai orang yang mengumpulkan Quran sebab dia salah seorang penulis wahyu. Ada 42 orang Nabi lantik sebagai penulis wahyu
Yang bila turun Al-Quran, Nabi kata panggil si fulan bin si fulan. Panggil si fulan untuk datang salin balik apa yang nak turun. Okey. Antara yang dipanggil adalah ni, Zaid bin Thabit. Dia Ansar tapi dipanggil Zaid bin Thabit. Dan ketiga, kenapa dia? Kerana dia adalah orang yang mendengar pembacaan Al-Quran terakhir Rasulullah SAW. Pasal Rasulullah SAW tiap-tiap tahun, ketika kan kita di Malaysia ni sudah tadarus Al-Quran kan, malam-malam Ramadan kan. Okey. Kita sebenarnya mengambil sempena perbuatan Rasulullah SAW pada bulan Ramadan, baginda akan mengulang Al-Quran bersama Jibril AS. Masa Jibril datang rupa manusia macam mana dan sebagainya, itu terpulang, kita tak detailkan. Tapi pembacaan Rasulullah SAW pada Ramadan tadi ada dihadiri oleh beberapa orang sahabat, antaranya Zaid bin Thabit. Dan dia menghadiri pembacaan Rasulullah SAW yang terakhir, di mana bahkan pada tahun berkenaan Nabi ulang 2 kali. So, jadi dengan sebab itu diorang cari dia untuk apa? Buat kerja ni, mengumpulkan Al-Quran. Dan dikumpulkan Al-Quran pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan surah pertama diletak oleh dia Suratul Fatihah, berdasar apa yang dia dengar daripada Nabi SAW dan apa yang ditulis daripada Nabi SAW. Faham Okay. Jadi 3 sebab itu. Dan pada zaman Uthman bin Affan, ketika mana Huzaifah bin Yaman balik daripada Armenia, Azerbaijan, dia dengar bacaan Al-Quran orang di sana tak kelang kabut dan sebagainya. So dia balik ke Madinah, diminta supaya Uthman satukan tulisan Al-Quran. Nah, dari situ datangnya Resam Uthmani, zaman Uthman. Dan orang yang sama disuruh tulis balik Masaf Uthmani tu, Masaf Imam tu, adalah Zaid bin Thabit juga. So jadi di sini kita lihat perletakan Al-Fatihah bukan dari segi masalah penurunan, dari masalah ketika penletakan mushaf dan juga pembacaan, diletakkan dia nombor 1, menunjukkan kepada kepentingan dan pengutamaannya ke atas yang lain. So, dia utama ke atas yang lain. Macam disebut oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata kalau aku perlu tulis Al-Fatihah pada mushaf aku pasti tulis dia di awal setiap surah. Kerana apa? Kerana Fatihah ini macam kita kata itu, walaupun dia pendek 7 ayat, tapi 7 ayat dia tadi seolah-olah kita mengulang-ulang Al-Quran Karim keseluruhannya. Jadi saya akan terangkan. Pasal kita dah baca dah itu, kita pergi dengan panjang lebar, ini kita akan sebut sikit je hint ataupun bagi petanda saja apa yang kita belajar itu. Dan dalam surah Fatihah terdapat kepakaran pembukaan dan kecantikan permulaan. Dan surah-surah yang lain, kita macam Al-Baqarah, dia Alif Lam Mim kan dia, tapi Al-Fatihah ini dimulakan dengan cara macam mana kita pembukaan kata. Macam bahkan sekarang para ulama mengambil sempena surah Al-Fatihah lah, mereka mulakan penulisan dengan segala puji bagi Allah. Macam Rasulullah SAW bila berucap dan sebagainya, khutbatul hajah, baginda kata alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Dia start dengan apa? Start dengan puji Allah, sanjung Allah, serah diri, dan lepas tu baru minta. Mana maksudnya permintaan kita kepada Allah Ta'ala tadi lepas kita buat pembukaan tu. The best way ditunjukkan pembukaan kata-kata adalah dalam suratul Fatihah. Mana kita puji Allah, sanjung Allah, agungkan dia, serah diri pada dia. Dan after that baru kita start apa yang kita nak cakap. Nah, beza Jadi kat situ dalam surah Fatihah ada tentang perkara ni. Yang dalam ini menunjukkan bahawa asas Fatihah ini macam tu, kedudukan dia duduk depan, dan dia ada keutamaan dan juga ada kecantikan dalam pembukaan dan juga permulaan. Baik. Kedua, penamaannya dengan Ummul Kitab dan Ummul Quran adalah kerana ia merangkumi tujuan-tujuan Al-Quran yang utama. Penamaan Al-Fatihah ini, nama dia ada 7. Nama dia yang datang dari nas yang sahih ada 7. Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab, atau Ummul Kitab, Ummul Quran, Sab'ul Mathani, Suratul Salah, Surah Ruqyah. Itu antara nama-nama yang datang 7 nama tentang Fatihah ini yang datang warid daripada hadis Nabi SAW dan sahih, bahawa Nabi namakan dia, panggil dia sebagai surah berkenaan. So jadi penamaan dia juga Ummul Kitab dan Ummul Quran, ibu kitab dan ibu Quran. Kerana apa? Kerana ia merangkumi tujuan-tujuan Al-Quran yang utama. Dia merangkumi tujuan Al-Quran yang utama. Kerana kalau kita perhatikan Al-Quran datang dengan matlamat. Contoh macam bila kita perhatikan kita perhatikan surah-surah Makkiyah. Surah Makkiyah datang dalam Al-Quran Karim, dia lebih bersifat untuk mengajak kita tentang Allah Ta'ala siapa. Tauhid, asas akidah berkenaan dengan akhirat. Itu yang datang dalam surah-surah Al-Makkiyah. Surah Madaniyah pula lebih kepada pembentukan apa benda Allah Ta'ala nak daripada kita. Apa Allah Ta'ala nak daripada kita. Jadi diterangkan cara kita ibadat dan sebagainya, diajarkan dalam surah-surah Madaniyah. Dan surah Madaniyah diterangkan berkenaan dengan masalah siapa musuh-musuh kita dalam dan luar. Sama ada orang munafik atau orang kafir, syaitan dan sebagainya, lebih ditumpukan dalam surah-surah Madaniyah. Pasal kita nak membina masyarakat. Lalu
bahaya yang merosakkan masyarakat tadi, macam apakah bahaya-bahaya dia? Semua tu tadi kandungan tu, tujuan tadi, sama ada dalam pembinaan iman atau penyelamatan umat ni daripada bahaya-bahaya dunia akhirat ni, semua tadi duduk dalam surah-surah Al-Quran Karim. Tapi dalam surah Fatihah disebut semua benda tu. Kalau kita perhatikan di awal Al-Fatihah, Allah Ta'ala kenalkan diri dia sebagai Rabbil Alamin, yang Maha Pengasih, Rahmanur Rahim. Dia terangkan diri siapa. Dan kemudian ada isyarat kepada hari kiamat. Ada isyarat pada hari kiamat. Itu Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ya, kemudian dalam surah, di akhir surah tu ada tentang orang-orang yang diberi nikmat, orang-orang yang dimurkai, dan orang-orang yang sesat. Yang mana kita kata kita nak jadi orang ini, tak nak ini, ya Allah. Mana kita terangkan yang tak nak tadi, orang golong kumpulan-kumpulan yang sesat tadi adalah antara kandungan musuh-musuh yang mengganggu Islam. Orang munafik yang menentang Islam dari dalam, ataupun orang kafir menentang Islam dari luar. Mana dua-dua tadi ada dalam tajuk ni. Jadi dia kata, dan surah-surah Al-Quran Karim adalah sebagai perincian apa yang datang dalam surah Al-Fatihah dalam bentuk yang menyeluruh. Macam perincian sebenarnya. Contoh macam kita lihat, bila kita baca, kita minta dalam surah Al-Fatihah, kita ihdinas siratal mustaqim. Nanti dalam surah Baqarah kita akan belajar. Kita kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Allah Ta'ala buka surah Al-Baqarah lepasnya, selepas surah Al-Fatihah, dengan apa? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Macam seolah kita minta petunjuk, Allah Ta'ala kata, ini dia petunjuk dia. Mana apa kita minta, dibagi kat sini. Kemudian kalau kita lihat contoh macam, dan bila petunjuk Allah Ta'ala diturunkan pula, manusia akan pecah tiga. Terpecah kepada beberapa keadaan. Ada yang muttaqin, yang beriman. Itu kita baca dalam awal Baqarah. Kemudian lepas tu ada orang kafir. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Orang kafir ni sama saja daripada mereka. A'anzartahum, adakah kamu peringatkan mereka? Am lam tunziru, atau kamu tak ingat mereka? Ingatkan ke, tak ingatkan ke? La yu'minu, mereka tak akan beriman. Lepas kumpulan ni ada kumpulan lain pula. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bi'minin. Ada kalangan manusia ni yang berkata kami beriman dengan Allah dan hari kiamat, tapi kat mereka ni tidak beriman sebenarnya. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Jadi dalam tajuk ni, kumpulan ni sebenarnya kita patah balik dalam surah Al-Fatihah, ada alladzina an'amta alaihim, orang muttaqin. Ad-dallin, orang-orang yang kafir. Kemudian maghdubi alaihim, orang munafik. Yang tahu kebenaran, nampak kebenaran, tapi apa? Menipu pula. Tipu Allah Ta'ala, bohong pada Allah Ta'ala dan sebagainya. Dia divert, dia punya perangai dia buruk niat. Yang kafir tadi mungkin salah faham. Ini salah niat. Yang salah niat asal jahat. Jadi kita kata, bila kita baca Al-Fatihah, soalan yang berikutnya apa? Penjelasan, perincian baginya. Contoh kalau kita nak perincikan lagi, tengok Al-Baqarah, nanti kita akan nampak Al-Baqarah tu datang. Kalau dalam Al-Baqarah disebut ya ayyuhallazi, ya bani Israel, ya bani Israel, ya ahli kitab dan sebagainya, tujuan ditujukan kebaikannya kepada Yahudi. Kalau bukan surah Al-Imran pula, bila datang ya ahli kitab, ya bani Israel, orang yang dibahas kat situ ada orang Nasrani. Nampak punya besar. Ini maghdubi alaihim dhalin tadi, datang satu surah berikutnya datang perincian balik pada apa yang dalam surah Al-Fatihah. Mungkin kita kata, sebab kita kata kalau ikutkan surah Al-Fatihah ni, kalau nak orang nak syarah dia, jelaskan dia, memang sampai bila seluruh Al-Quran lah. Jadi saya nak kita baca seluruh Al-Quran untuk terangkan apa dalam surah Al-Fatihah. Macam kita terangkan itu bila kita sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illahu, terangkan Allah Ta'ala siapa. Ataupun kita baca qul huwallahu ahad, sedang menerangkan siapa Allah. Kan? Nampak dia akan relate balik, tak ada yang lari. Okay? Faham Baik. Dia kata kerana dalam surah Al-Quran Karim adalah perincian bagi apa yang datang dalam Al-Fatihah dalam bentuk menyeluruh. Maka dengan sebab itu, Al-Fatihah ini ia menjadi seperti asal dan ibu bagi menyerupakan ibu yang yang merupakan punca penghasilan anak. Seolah-olah dia disamakan Fatihah ini dengan ibu, yang daripada ibu tadi akan beranak-anak. Maka dari Fatihah juga macam tu juga, Fatihah ni macam ibu, daripada dia akan muncullah yang lain-lain. Mana pembahasan apa yang dalam surah Fatihah tadi diulang dalam Al-Quran Karim, diterangkan dan didetailkan lagi. Okey? Dari segi permulaan dan kemunculan dan kewujudan. Segi permulaan, kemunculan dan kewujudan. Mana lepas Fatihah bincangkan, barulah surah-surah lain datang menerangkan balik apa dalam surah Al-Fatihah. Mana baca Al-Zalzalah, kita baca tentang kiamat dan sebagainya, semua balik kepada Yaumiddin. Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Mana pembalasan apa? Bacalah surah lain. Apa dia pembalasan? Nak tahu? Buka surah lain. So macam tu keadaan relate dia. Faham Baik. Ketiga,
Ketiga, penamaan itu surah Fatihah ini dengan as-sab'ul mathani, 7 yang berulang. 7 yang berulang. Kerana ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Itu diungkit-ungkit dalam dalam solat. Itu pengertian pertama. Memang kita kata dalam solat kita seharian mana subuh 2 kali, ketika zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isyak 4 kali. Itu tak campur solat sunat lagi. Mana seharian paling kurang orang tu akan baca Fatihah, paling kurang dia akan baca apa? 17 kali. Dan kira pun tak ada masalah pasal kita tahu bilangan. Cuma ada orang rajin campur kan, ada orang tak campur pun. Yang ada orang kata dia tahu tu macam best je. Kau tak tahu, aku tahu, tak ada. Tak penting. Yang pentingnya buat ke tidak. Ni kadang-kadang ada orang tu tak buat. Okay. Jadi kita kata secara asasnya baca. Pembacaan dia berulang-ulang kali dalam solat, itu dikata sab'ul mathani, 7 yang berulang-ulang. 7 yang diulang-ulang. Tapi itu satu bahagian. Tapi pengertian yang lain yang lebih besar adalah apa? Maksud dan kandungan dia. Diungkit-ungkit makna dia dalam seluruh Al-Quran. Macam kita tersebut tadi, bila kita kata kita baca saja Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Apa dia pembalasan tu? Kita baca suratul Waqiah, idza waqa'atil waqiah, atau kita baca surah Al-Haqqah, Mal-Haqqah, atau kita baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, atau kita baca Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Sedang semua sekali ni apa? Menjelaskan apa? Yaumiddin tu apa? Nampak macam tu je. Kita ada soalan macam setiap kali kita baca apa-apa, kita sedang relate balik kepada suratul Fatihah. Itu sebab kenapa kita panggil dia sebagai, atau Allah Ta'ala namakan dia sebagai as-sab'ul mathani, 7 yang berulang-ulang. 7 yang berulang-ulang atau diungkit-ungkit. Baik. Keempat. Disunatkan bagi seseorang yang membaca, itu setelah selesai dari Fatihah, agar membaca amin. Menyebut amin. Menyebut perkataan amin. Kataan amin ni actually dia bukannya kata kerja yang direct. Dia actually asal perkataan amin ni, dia ada amin. Dalam bahasa Arab dipanggil isim fi'il amar. Isim fi'il. Dia bukan kata kerja. Nak kata nama pun bukan kata nama direct. Pasal kata nama actually macam gelas, cawan, bukannya arahan. Tapi dia ni dipanggil dalam bahasa Arab sebagai isim fi'il amar. Dan actually dia ni kalau ikutkan dari segi asasnya, ia adalah satu lafaz yang apa kita kata Allah Ta'ala wahyukan kepada Rasulullah SAW sebut. Dia macam ni kalau kita kan, bila kita gunakan perkataan aduh kan, kita aduh kan, satu maksud dia sakit, satu dia woi jangan buat lagi lah, maksud dia kan, maksud dia jangan buat lagi lah, sakit maksud dia. Dia tak kata sakit, dia kata aduh apa dia macam woi, kita panggil orang woi kan. Lafaz tu tadi dia ada meaning sebenarnya, faham tak? So dia macam amin ni actually dia bukan macam setakat lafaz biasa. Dia sebenarnya adalah satu lafaz yang apa pengertian dia tadi, maksud dia makbulkanlah, dan dia ni sebenarnya lafaz yang para malaikat gunakan ketika mana mengaminkan doa-doa kita. Ini kena faham, sebenarnya ada beberapa lafaz yang apa kita kata lafaz-lafaz ini tadi diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW, walaupun pengertian makbulkanlah ya Allah actually kuat, tapi kita tak disyariatkan untuk baca makbulkanlah ya Allah, istajib ya Rabb kan, tak bukan, kita gunakan amin juga, sebab ini adalah lafaz yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Rasulullah SAW. Dan ini dari segi syariat kena faham, bukan semua benda ada logik. Bila datang macam ni kata amin, kenapa tak berbunyi lain? Tak, itu bukan kerja kita. Ini adalah antara lafaz-lafaz yang diwahyukan Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW untuk lafazkan, dilaksanakan ketika pembacaan doa dan sebagainya, diaminkan. Okay? Dan bahkan benda ni adalah apa lafaz yang saya kata tadi, para malaikat gunakan lafaz ini ketika mengaminkan doa kita. Dan ada banyak lafaz salam dan sebagainya, juga lafaz-lafaz tersebut juga diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada para anbiya, dan anbiya ajar pada kita. Ni kita akan relatekan balik. Dia dikata apa? Dikata dalam Al-Fatihah, dikata disuruh supaya disunatkan baca amin yang dipisahkan daripada yang satu saktah, satu diam sementara, macam waladhdallin. Kemudian diam sekejap, lepas tu amin, bukan waladhdallin amin, jangan cambung. Dia ada waladhdallin, betul? Amin, dia ada berhenti sekejap. Dan ia dikatakan oleh makmum, mana orang tu baca, dia baca, dan makmum pun kena sebut juga. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari telah datang bahawa seorang imam apabila dia membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mereka mengatakan amin dan orang ramai mengatakan amin, lalu para malaikat akan mengatakan amin juga. Dan sesiapa
yang menepati pengaminan dia dengan pengaminan dia dengan pengaminan para malaikat, dia sebut amin serentak dengan malaikat punya lafaz, maka diampunkan untuknya apa yang telah daripada dosa-dosa dia. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada lafaz lain, apabila imam mengaminkan maka aminkanlah, kerana sesiapa yang menepati pengaminan dengan pengaminan para malaikat akan diampunkan baginya apa yang telah daripada dosa-dosanya. Maksud dia ini penting kerana kita relate diri kita dengan para malaikat ni dalam banyak benda. Ni Allah Taala nyatakan dalam Quran surah Fatir ayat pertama, Allah Taala nyatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, fatiris samawati wal ard, yang menciptakan langit dan juga bumi, ja'ilil malaikati rusula, yang Allah Taala jadikan para malaikat ni sebagai utusan-utusan untuk kita. Contoh perutusan, ada bawa wahyu, ada perutusan untuk tiup roh, ada perutusan untuk cabut nyawa, ada perutusan untuk rezeki, ada perutusan untuk hujan, ada perutusan untuk angin dan seterusnya. Ada perutusan untuk kita kata menghadiri kelas-kelas pengajian agama, majlis-majlis ilmu, mendoakan untuk orang beriman. Ada wakil untuk menjaga anak Adam dari depan dan belakang dia. Ini semua dia datang. Para malaikat ni adalah wakil Allah Taala untuk wakil yang Allah Taala boleh jaga kita. Tapi Allah Taala jadikan utusan dia ni, malaikat-malaikat ni. Dan kita dalam tajuk ni disuruh kita supaya kalau boleh biar malaikat hadir bersama kita dalam semua keadaan. Sebab kenapa Nabi SAW bila sebut berkenaan dengan macam mulut berbau Nabi SAW nyatakan dalam hadis yang sahih, Nabi kata ni pegang bawang Nabi kata barang saya makan pokok ni, jangan datang hadir masjid kami, dia kata. Jangan datang, bangsa makan dari pokok ini, maka jangan datang masjid kami. Kerana para malaikat terganggu dengan apa yang manusia terganggu. Mana kalau bau tu busuk di sisi manusia, maka para malaikat pun tak akan rasa busuk. Maksud kita kalau boleh biar malaikat hadir bersama kita ketika solat. Dan ataupun hadir dalam rumah kita bila Nabi SAW menyatakan malaikat tak masuk dalam rumah yang dalamnya ada gambar dan ada anjing, patung atau gambar dan juga anjing. Maka benda tersebut Nabi sebut supaya menyatakan patut kita kalau boleh biar malaikat hadir bersama kita setiap waktu. Kerana dalam mengaminkan doa-doa kita perlukan para malaikat untuk membantu kita mengaminkan doa kita. Itu tajuk dia. Kemudian kita kata tak kisah, lantaklah malaikat hadir ke tak hadir, biarkanlah. Tak, itu bukan cara umat Islam. Dalam Islam ni kata boleh kita kata malaikat hadir bersama kita Kerana bila malaikat yang hadir, syaitan tak hadir. Faham tak? Bila malaikat yang hadir bersama kita, maka syaitan akan lari. Tapi kalau malaikat yang tak hadir, maka syaitan dah yang hadir. Dan teman kita, temankan buat kerja kemukan dan sebagainya. Itu sebab dia bila kita dalam rumah dan sebagainya, kalau kadang-kadang rumah tu bagus, besar dan sebagainya, tapi dia tak gambar, lepas tu rasa macam tak menjadi tidak aman dan sebagainya. Gambar-gambar lah, apa gambar sekalipun. Dia beri gambar besar-besar. Actually benda ni saya tahu ada fatwa kata selagi mana tak dimuliakan dan sebagainya, maka tak mengapa. Kerana apa? Kerana gambar tadi sebagai kedangan. Sebenarnya actually benda tu bukan daripada tradisi orang Melayu kita. Ia tradisi Inggeris. Inggeris datang tanah Melayu, dia tunjukkan bahawa diorang suka gantung gambar. So kita pun gantung gambar lepas tu. Masa orang Melayu kita mana ada gambar asalnya? Kan siapa muka orang tu? Macam tu lah, kita tak ada gambar. So kita mana ada zaman kita dulu pelukis dan sebagainya. Benda ni art dan lukisan ni semua datang daripada barat, daripada Eropah. Cuma cerita dia sekarang ni gambar okey, tapi lafaz yang datang tu originally lafaz dia adalah surah tu patung. Surah tu kena dengan patung. Tapi Nabi SAW juga bila nampak ada tirai tabir yang Nabi Aisyah gantung tabir, ada sulaman gambar binatang, Nabi tak suka dan Aisyah ambil dia kerat, dia jadikan bantal. Nabi sandar atas tu, Nabi tak kisah. As long as benda tu kat bawah dan okey. Tapi kalau kata benda tu dah ada kan tergantung dan sebagainya, ia tak sepatut dibuat. Walaupun maksudnya dengan sebab kisah sulaman tadi tu, gambar yang gambar yang lepel pun kira. Kalau tidak dia kata berjisim daripada 3D lah, maksud dia mana benda tu benda dia objek. Tapi lepas tu tak dikira semua apa saja. Pasal benda ni masalah. Masyarakat kita kadang yalah orang suka kan gantung ini gantung itu dan sebagainya, kan seronok kan kenangan. Tapi kadang-kadang nak bergaduh tu tak kira juga. Kan gantung gambar tu kalau nak bergaduh laki bini gaduh juga kan. Dia bukan dia kata macam tengok gambar tu macam sejuk hati, tak dia jadi gaduh kan. Ustaz saya gantung gambar ni sebab apa? Sebab tiap kali nak bergaduh dengan laki saya pandang gambar tu hilang marah saya. Suami pun tengok tak edit, mana ada. Bahkan kadang-kadang tengok gambar tu jadi lagi nak gaduh. Dia kata dulu kurus, ini bulat dia pasal. Contohnya kan. Jadi secara asasnya benda tu tak membantu keluarga pun. Dan hanging the picture is not actually giving you happiness sebenarnya. Pasal kadang-kadang boleh jadi punca gaduh. Dan kita masalah sekarang ni para malaikat tak hadir rumah. Ada orang kata tapi ustaz benda tu tidak mengagungkan dan sebagainya. Tapi kena ingat zaman dahulu mungkin ada orang cerita macam tu, saya percaya. Tapi zaman sekarang saya tak percaya sebab bila berlaku pada Sultan Abdul Hamid, bapa Tengku Abdul Rahman,
Nah, cerita tahu kan? Tengku Rahman punya bapak, Sultan Abdul Hamid, Sultan Kedah sebelum yang dulu dia gambar dia pada misai gitu. Kecil, orang ni kecil. Dia itu lepas tu ada macam pedang tu, pakai diri tu. Kecil, orang ni halus. Tapi gambar tu digantung oleh setengah-setengah orang. Kebanyakannya biasa yang gantung ni orang Kedah. Tak tahu dia tidak orang Kedah percaya, tapi cerita dia banyak saya jumpa orang Kedah lah. Tapi orang Perak pun ada saya jumpa gantung benda tu. Dia saya kat rumah lama saya dekat Kota Damansara, ada pak cik yang berada tu. Dia buka kedai runcit. Kemudian digantung gambar tu. Gantung gambar tu, saya masuk kedai tu, saya beli barang. Saya pandang. Saya kata siapa tu? Dia kata Sultan Kedah. Saya kata saudara ke? Dia kata bukan. Saya confused. Saya kata bukan saudara kau gantung pasal. Ini first time lah. Saya balik ke saya buat tak tahu. Tapi lepas tu saya balik ke Kedah. Orang di surau dekat rumah Pak Mentua saya tu cerita. Dia kata sebenarnya orang Kedah ni dia percaya benda tu. Dia kata gantung gambar tu pasal gantung gambar Sultan Abdul Hamid tu akan mendatangkan nasib baik, mendatangkan rezeki dan sebagainya. Ini actually kita tak tahu apa jadi pada kita tahu satu masa nanti. Mungkin gambar kita, saya contoh macam katakan saya tangkap gambar dengan dia. Saya tangkap gambar ni. Lepas tu berlaku kebakaran, semua rumah terbakar, kita gambar saya bersama dia. Lepas tu nanti abang tu kata, sebab gambar Ustaz Adli dah tak terbakar ni. Lepas tu orang pun start jual gambar saya. Faham tak? Dia konsep ni akan timbul. Kita pasal zaman dahulu macam patung-patung berhala-berhala yang disembah-sembah pun Nabi kata itu asal dia. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata bila Ummu Salamah dan para sahabat yang dulu berpindah ke Habsyah, balik daripada Habsyah, mereka ceritakan berkenaan dengan di gereja di Habsyah dahulu banyak patung-patung. Bahkan ada satu patung tu rupa Rasulullah, rupa Muhammad SAW, rupa Rasulullah SAW. Tapi Nabi bila dengar cerita berkenaan, Nabi kata mereka itulah makhluk yang paling jahat. Mereka kata kumpulan manusia tadi, bila mati orang yang soleh di kalangan mereka, orang yang baik di kalangan mereka, mereka buat apa? Mereka buat untuk dia patung sebagai kenangan. Kemudian pada zaman tu ialah lukisan mungkin tak kuat lagi, jadi dia buat patung. Kemudian ialah setiap kali pandang, itulah orang yang kita nak ingat kan. Dia kata tengok benda tu ingat dia, tengok benda tu ingat dia. So in the end, last sekali dia kata, Nabi kata satu peringkat agungkan sebagai kasih Tuhan dan sebagainya. Lepas tu gradually generasi yang berikutnya akan sembah. Itu bahaya dia. Mungkin kita tak tahu, tapi elakkanlah. Mana pada gantung gambar tadi, kita kata bergambar keluarga sekalipun, kita kata kalau nak sebagai kenangan, simpan bawah katil boleh. Rasa nak buka, itu paling ringan lah. Simpan bawah katil. Rasa nak buka, tutup, buka, tengok, lepas tu tutup balik, simpan lah. Tak payah kita pamerkan. Tak payah pamerkan benda berkenaan. Benda-benda tadi kita kata bimbang. Kalaupun tidak, kita kata directly dia menyebabkan para malaikat tak masuk rumah kita. Kenapa penting malaikat masuk rumah kita? Untuk menghadiri dan menjadikan rahmat Allah Ta'ala turun ke rumah kita. Tu kena faham. Ni kadang-kadang banyak orang tak faham benda ni, dia ingatkan benda tu simple. Ni life kita simple, tapi benda-benda yang Nabi ajar sebagai arahan buat. Jangan sampai nanti kita bila lepas tu nanti kenapa tak dapat apa yang dijanjikan. Kita dah mukmin, Muslim, tapi tak dapat janji Rasulullah. Sebab ada benda-benda tertentu yang kita tak jaga. Adab-adab yang Nabi ajarkan, jaga. Nak berhias, nak bercantikkan dan sebagainya. Rumah cantik bagus, tapi jangan letak benda-benda yang tak sepatut gantung. Tu je. Simple je. Kalau kata nak juga, gambar tu simpan bawah katil. Bila rasa sayang, teringat, keluarkan. Kemudian masuk bawah katil. Tak ada digantung dan dipamerkan sebagai tempat bimbang para malaikat tak masuk dan menyebabkan kita tak dapat tak dapat orang kata rahmat dan juga pengaminan para malaikat dalam lafaz-lafaz ataupun pengharapan kita. Dan bahkan sebenarnya para malaikat hadir contoh macam bila kita ni, dan doa yang terbaik untuk kita doa kepada seorang adalah tanpa dia hadir depan kita. Contohnya kita nampak kawan kita tak sihat dan sebagainya, kita doakan dia tanpa dia tahu. Zahrul ghaib. Jangan minta dia minta baru kita. Jangan tunggu dia minta baru kita doakan. Dia tak cakap apa pun kita doakan. Bila kita buat macam tu, para malaikat yang hadir bersama kita akan kata, amin walaka mislu zalik. Ya Allah, makbulkanlah, dan untuk engkau apa yang macam tu juga. Malaikat tu doa supaya kita dapat benda yang sama. Tapi tak tahulah benda ni, kalau dia kata lelaki seronok kot. Tengok orang tak ada bini, kita doa amin. Lepas tu malaikat kata walaka mislu zalik, dapat bini satu lagi kata. Gelak lah kan, tapi tak, bukan yang tu. Maksud dia keberkatan lah. Keberkatan ni maksudkan keberkatan. Mana malaikat akan mintakan kepada kita kebahagiaan macam mana kita minta untuk orang yang kebahagiaan. Tapi lafaz amin itu digunakan. Para malaikat gunakan. Ini adalah benda yang para malaikat lafazkan. Dan dia kata apa? Telah mengeluarkan Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW telah bersabda, tidak mendengki kamu, tidak mendengki dengki terhadap kamu ni. Siapa? Golongan Yahudi. Terhadap sesuatu, mana kamu dapat macam-macam apa kamu dapat, diorang tak dengki sebagaimana dengkinya mereka terhadap ucapan salam dan amin.
Kerana bagi mereka orang Yahudi atau Nasrani, Yahudi ni menganggap benda tu macam special untuk mereka. Pasal memang kalau kita perhatikan hatta ucapan salam ucapan salam ni yang digunakan shalom, yang digunakan pakai kan, it's actually the same yang Adam belajar. Adam alaihissalam diajarkan Allah Ta'ala salam ini dalam syurga. Dalam hadis Bukhari juga Muslim, baginda SAW bersabda, Inna Allah khalaqa Adam ala suratih. Allah Ta'ala cipta Adam ni di atas rupanya. Itu rupanya yang siap. Masa Adam ni bukan melalui proses bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa. Tak, dia siap. Tuluhu, tinggi Adam ketika diciptakan, situ nazira'a, 60 hasta. Dan kemudian bila dia dah siap Adam ni, Allah Ta'ala kata, idhab ila haula ila nafar minal malaikah, haula minal nafar minal malaikah, julus. Pergilah kepada kumpulan malaikat tu yang sedang duduk tu, fasallim alaihim, dan ucap salam pada dia. Wasma', dan dengarlah apa mereka balas balik. Ini kita faham bahawa Allah Ta'ala ilham kepada Adam AS apa patut dia cakap. Macam doa Rabbana dhalana anfusana pun Allah Ta'ala ilham kepada Adam supaya lafazkan. Allah Ta'ala ajarkan dia supaya ini. Dan termasuk juga salam ni. So Adam AS ucap salam pada para malaikat, Assalamualaikum. Nabi kata dalam hadis berkenaan, dan para malaikat pun Waalaikumsalam warahmatullah. Jawab balik dengan tambah warahmatullah. Maka itulah jadi ucapan salam untuk Nabi. Allah Ta'ala kata untuk engkau dan anak cucu engkau. So orang Yahudi, mereka merasakan privilege bila dapat tengok cara ucapan salam yang terbaik adalah apa yang Allah Ta'ala ajar pada Adam AS untuk lafazkan. Jadi dia rasa benda tu special untuk dia. Tiba-tiba datang umat Islam yang sebelum daripada datangnya Islam, mereka dulu ada sabahul khair, kan, pagi yang sejahtera kan. Tapi bila datang Islam, Assalamualaikum. Anytime kita jumpa orang tu, tak kira pagi ke petang ke siang ke malam ke, kita kata Assalamualaikum. Ini ucapan Islam. Ya, bukan salam satu Malaysia lah. Itu benda-benda politik punya ni. Yang asalnya mana ucapan salam ni adalah, kita kata ucapan salam yang diucapkan oleh Adam ni adalah ucapan ilham Allah Ta'ala kepada dia. So jadi memang kita kata orang Yahudi kalau boleh nak menyatakan bahawa benda tu khas untuk mereka. Maka mereka tak mengucapkan shalom tadi, mereka pada bangsa dia je. Okay. Jadi secara asasnya mereka rasakan benda tu privilege. Dan juga amin. Kan cuma ada bantai bila saya ajar kat tempat tu, dia kata, tapi ustaz kan bunyi dia macam amin kan, bunyi pelik sikit kan. Ustaz itu saya kata yang orang putih Mak Saleh yang lidah pelat tu. Saya kata kalau bagi nama Adli kat dia, ADLI, dia baca Adli. Kan? Dia orang saja gatal, tak disebut. Boleh baca kan, Adli kan. Kan boleh baca dia tu Al-Misri jadi Al-Basri. Macam-macam dia nama-nama yang betul kan. Dia tak boleh baca tak. Lidah pelat, keras. Dia orang lah kan, itu yang ni. Tapi kena ingat bahasa Inggeris ni bahasa baru. Bukan bahasa lama Pasal dia gabungan ni, ada bahasa, ada perkataan daripada Itali, ada Sepanyol, ada Greek lama dan sebagainya. Dia bukan bahasa asal. Kalau bahasa asal macam-macam bahasa Hebrew dia original bahasa dia. Macam Arab macam juga bahasa asal dia orang. Jadi kita kata orang Arab zaman dahulu pun tak pakai salam. Dia pakai salam, tapi bila datang Islam diajarkan supaya bagi salam. So, jadi salam tadi adalah ucapan salam ni adalah lafaz yang diberikan oleh Allah Ta'ala sebagai wahyu. Jadi bila benda ni dipakai oleh umat Islam, seolah-olah macam menunjukkan sumber mereka dan juga sumber orang Yahudi punya agama adalah satu. Para anbiya yang mengajarkan mereka benda itu adalah satu. Jadi orang Yahudi tak suka sebenarnya. Tapi mereka tak boleh buat apalah. Terpaksa iakan jugalah. Pasal diamkan saja, pasal benda ni adalah hak, bukan hak mereka untuk menyekat, kerana hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menentukan supaya lafaz tadi hampir serupa, itu hak milik Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak menyatakan bahawa tak nak, kerana ini macam serupa dengan Yahudi. Tak, kita tak ada kaitan. Dan tajuk ini, bila mana Allah Ta'ala letakkan satu bentuk, walaupun hampir serupa dengan mereka, datang dan nas-nas yang sahih, maka kita kena patuh. Jangan kita bagi alasan untuk tak nak melaksanakan kerana menyerupai Yahudi. Alasan lah, tak ada. Kerana benda ni kita bukan menyerupai Yahudi, pasal ini datang syariat Muhammad SAW. Syariat yang Nabi SAW ajarkan. Dan salam yang terbaik adalah salam dengan Islam. Bukan salam lain, pagi ke, jumpa orang pagi. Itu bukan pertama juga. Islam tak ajar macam tu. Mana yang diajarkan adalah Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kadang-kadang boleh kalau jumpa orang tu ikut dia punya domer dia. Kalau ramai lah. Kalau seorang-seorang, Assalamualaikum seorang. Kalau Assalamualaikum ramai. Kalau boleh pakai itu pakai. Kerana para malaikat bila jawab pada Adam, dia jawab ketika seorang tu Waalaikumsalam. Dia tak kata Waalaikumsalam. Boleh, tak ada masalah. Kita nak hormat orang, kita pakai akum, tak apa. Tapi kalau dia kata tak pakai pun lagi baik. Gunakan ikut kadar lafaz-lafaz, ikut berdasar siapa yang jumpa kita. Kita belajar dah kan, huwa huma hum. Belajar dah, huwa huma hum. Belajar dah, tapi tak lepas-lepas lagi. Baik. Faham
Secara asasnya memang di situ datang berkenaan dengan aturan lafaz amin dan ni disuruh kita lafazkan benda berkenaan ni adab dalam kita membaca surah Al-Fatihah. Baik. Kelima, penggalakan bertawasul kepada Allah Azza wa Jalla sebelum berdoa dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi, dan dengan sanjungan terhadapnya dan pengagungan. Mana kita puji Allah Ta'ala, sanjung Allah Ta'ala, sebut nama yang baik, sebut sifat dia. Kan bila kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, kita Rabbil Alamin, Malik Yaumiddin, kita dalam kerja kita lafazkan tadi, macam kita baca dalam hadis berkenaan dengan nama surah Al-Fatihah, surah As-Salah, Allah Ta'ala sahut. Dan bila kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Allah Ta'ala kata apa? Hamidani abdi, hamba aku puji aku. Bila kita kata Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala pun kata Asna alayya abdi, hamba aku sanjung aku. Hamba aku sanjung aku. Bila kita kata Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, Allah Ta'ala kata Fawwada ilayya abdi, hamba aku serah diri pada aku. Mana maksud dia? Konsep dia, maksud dia bila kita lafazkan Fatihah tadi, kita sedang apa? Sanjung Allah Ta'ala sebelum kita berdoa. Sebelum kita minta apa kita nak. Mana maksud dia? Sanjung Allah Ta'ala, agungkan dia, serah diri kita dengan lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita serah diri pada dia. Lepas tu kita minta apa kita nak. Jadi dalam Al-Fatihah ini ditunjukkan bahawa memang bertawasul kepada Allah Ta'ala, kita menjadikan di antara kita doa-doa kita dimakbulkan dengan melafazkan Asmaul Husna dan juga sifat-sifat Allah Ta'ala, itu memang digalakkan, memang disuruh. Ini dicontohkan dalam surah Al-Fatihah. Dan cara bertawasul dengan Asmaul Husna ni kena faham betul-betul. Zaman kita ni ada saya terfaham benda ni mungkin amalan orang tentu lah. Saya tak pasti amalan siapa. Contoh macam bila jumpa orang tu nak lembutkan hati orang tu, kita ya Latif, ya Latif, ya Latif. Atau kemudian ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Okey. Benda ni tak ada dalam Islam. Ya, dengar sini. Saya terangkan sekarang. Kerana dalam hadis Nabi SAW, bila kita berdoa dengan Asmaul Husna, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, falillahil asmaul husna lillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah Ta'ala lah nama-nama yang baik, maka serulah dia dengannya, dengan nama-nama tadi. Jadi cara dia macam Al-Fatihah tunjukkan, lepas kita sebut-sebut nama dia yang baik, kita pun lafazkan ihdinas siratal mustaqim. Kita minta apa kita nak. Macam Nabi SAW buat bila Nabi kata dalam zikir pagi dan petang, Nabi sebut ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup lagi maha berterusan mentadbir, wahai maha hidup, wahai yang maha berterusan mentadbir, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku minta pertolongan, aslih li sya'ni kullahu wala takilni tarfata ain, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan kau biarkan aku pada diriku sendiri walau sekelip mata. Maksudnya kita minta Allah Ta'ala supaya urusan kita dia tolong kita, jangan biarkan kita buat kerja sendiri, bantu kita. Mana ini adalah zikir pagi dan petang, asar, lepas asar dan juga lepas subuh disuruh supaya kita lafazkan ini. Dan dalam tajuk yang kita nak tadi adalah pelafazan Asmaul Husna yang Nabi sebut. Nabi sebut ya hayyu ya qayyum, lepas tu baru Nabi minta. Maksud dia bukannya ya hayyu ya qayyum saja, kita ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, bukan. Maksudnya kita kena minta apa kita nak. Itu cara dia, itu adab dia. Macam bila sebut dalam perkara ni, ada dulu seorang hamba Ta'ala saya pernah jumpa. Dia di bekas suami dia bekas duta Indonesia ke Malaysia. Ini kira balu suami dia meninggal. Jadi dia datang kelas ada satu kelas saya mengajar. Dan saya terangkan berkenaan tajuk. Saya terangkan bahawa bila manusia nak bertawasul dengan Asmaul Husna, maksudnya dia lafazkan dan minta. Lepas tu dia pun cerita pada saya berkenaan dengan ilmu yang dia belajar dengan tok guru dia. Tok guru dia ajar, kalau sekiranya kereta rosak ataupun ada kesempitan, kesusahan, sebutlah banyak-banyak ya bari. Al-bari'u kan, al-bari'u yang menciptakan. Jadi dia kata ya bari, ya bari, ya bari, ya bari, ya bari, nanti datang pertolongan. Saya kata salah. Dia kata tapi ustaz saya buat jadi, dia kata. Saya buat banyak kali jadi. Saya pun kata apa jadi? Dia kata kalau kereta saya rosak dekat rosak kan, saya baca ya bari, ya bari, ya bari, bari, kemudian nanti ada orang datang tolong saya. Okey. Saya pun cakap dengan dia, akak punya kereta rosak kat mana? Dia kata rosak dekat highway. Kak, kalau rosak kat highway, kak, saya kata akak tak baca ya bari pun nanti plus ronda datang. Betul tak? Tak cik, try lah parking tepi. Pergi parking try tengok. Pergi parking tepi tu tengok datang. Plus ronda datang tak cik, asal berhenti. Dia takkan biarkan kereta kita macam tu. Tak ada dia biar macam ni. Pasal benda tu tadi saya nak ajar kepada dia. Saya kata cara tu salah. Pasal benda tadi kita kata dalam cara kita macam ni lah, macam kita manggil orang. Kata orang tu nama dia Ali. Ali. Dia pun toleh belakang. Apa? Ali. Dia pandang gitu je. Kenapa? Faham tak?
Jadi macam kita dengan Allah Ta'ala juga, macam nak rezeki, ya Razzaq urzuqni, ya wahai memberi rezeki, wahai memberikan, ya wahai menggunakan rezeki, berilah rezeki kepadaku. Lafazkan apa kita nak, bukannya main macam tu je. Macam bila Nabi sebut, ya muqallibal qulub. Bukan ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Bukan ulang macam tu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Minta. Itu cara sebenar kita berdoa. Lafazkan apa kita nak. Bukannya duduk diam kan. Ni sebenarnya fahaman. Ni ada konsep dia. Dia merujuk kepada apa? Kepada fahaman yang berlaku apabila kisah Ibrahim alaihissalam ketika nak dibakar. Ketika Ibrahim nak dibakar, ni ada kisah ni, hadis ni tak sahih. Tak sahih, pasal Jibril datang menyerupa depan Ibrahim alaihissalam, kata apa kau nak, kenapa tak minta tolong pada Allah Taala dan sebagainya. Dia kata dalam kisah berkenaan, kisah dia Ibrahim ketika nak dibakar, lalu api dah nyala kan, malaikat datang jumpa dia. Malaikat kata dengan dia, kenapa kau tak minta pada Allah Taala pertolongan untuk diselamatkan? Maksudnya, contoh kisahnya, kononnya Ibrahim tidak minta tolong pada Allah Taala. Lalu Ibrahim pun berkata, ini bukan hadis Nabi ini tak tahulah Israiliyat ke datang mana tak pasti, tapi sering dilafazkan oleh orang belajar tasawuf dan sebagainya. Dia sebut macam ni, Ibrahim pun berkata, pengetahuan Tuhanku tentang diriku menyebabkan aku tak perlu minta pada dia apa-apa. Maksudnya dia serah diri bulat-bulat. Kalau dia tolong, tak tolong sudah. Maksud dia jenderal, bukan macam dia. Kalau patut aku dibantu, dia bantu. Tapi pelafazan tu tak ada. Dia tak lafazkan, tak minta. Sedangkan kita perhatikan balik dalam Al-Quranul Karim, para anbiya, contoh macam Nabi Zakaria, dia tak ada anak. Allah tahu tak dia nak apa? Tahu kan? Tapi dia lafazkan, tak minta. Lafaz. Macam Ibrahim AS, Ismail AS, apa dia nak ketika bina Kaabah tu? Dalam surah Al-Baqarah kan, kita bina Kaabah. Kan ketika bina Kaabah dia kata Rabbana taqabbal minna. Kan patut Allah tahu tak apa dalam hati dia? Tahu. Tapi dia lafazkan tak? Lafaz. Dia lafazkan. Pelafazan doa itu penting. Menunjukkan kita ni hamba. Allah mendengar apa yang kita lafazkan. Memang dalam hati kita terlintas, Allah Ta'ala tahu. Tapi untuk menunjukkan kepada kita ni, di hadapan orang ramai, bahawa kita ni ada Tuhan yang mendengar pelafazan mulut kita. Bukan seorang-seorang nyuruk-nyuruk. Depan orang ramai pun kita dah lafazkan doa tadi. Mana walaupun orang kata, kau minta dengan siapa? Dengan Allah. Dia dengar ke? Ya, dia dengar. Macam soalan nak mengatakan macam tu. Mana kita lafazkan, minta apa nak. Bukan ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum. Bukan macam tu. Dan asingkan pengetahuan tentang zikir. Azkar harian, tasbih dan sebagainya, itu adalah pemujian pada Allah Ta'ala tanpa permintaan doa. Anda faham tak? Macam tasbih, takbir, istighfar dan apa lafaz-lafaz kita tu, macam tasbih, takbir, tahmid dan sebagainya, itu adalah pujian pada Allah Ta'ala, sanjungan Allah Ta'ala, semata-mata tak dikaitkan dengan doa ataupun Asma'ul Husna. Dikaitkan hanya untuk memuji Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala. Tapi yang kita bincangkan sekarang adalah masalah, kalau Asma'ul Husna tu nak pakai sebenarnya macam mana? Pakai dengan cara macam tadi, macam Nabi tunjukkan. Bila kita kata ya Muqallibal Qulub atau ya Latif, wahai yang maha halus, maha lembut, ultuf, lembutkanlah qalbu hati suami aku. Sebut nama, sebut apa patut kita minta. Itu cara dia. Sebut nama dia yang bagus, yang elok, kemudian minta apa yang kita nak. Macam itu yang dibuat oleh para anbiya. Dia kata bila Ibrahim dan Ismail alaihissalam dia bina Kaabah tu, dia kata Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kau mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian dia kata Rabbana waj'alna muslimain laka. Wahai Tuhan kami, jadikan kami kami berdua ni dua yang menyerah kepadamu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Daripada zuriat kami ni ada bangsa yang akan menyerah pada engkau juga. Wa arina manasikana, tunjukkan kami ibadat kami. Wa tub alaina, beritahu kepada kami innaka antat tawwab. Nampak? Every time dia sebut, dia akan sebut Asmaul Husna tu. Tu cara doa, cara tawassul dengan Asmaul Husna. Ni Al-Fatihah tunjuk pada kita. Tapi kita kadang-kadang tak buat macam ni. Ni kadang-kadang ada orang kan diedarkan ada buku kecil Asmaul Husna, baca ini 70 kali Ar-Rahman, nanti dapat sekian. Baca sini 100 kali, sekian, dapat sekian. Itu bukan amalan yang Nabi ajarkan. Maka para sahabat tak ajar, hatta Imam Syafi'i pun tak pernah terangkan macam tu. Ini cara-cara yang salah. Kerana kaedah. Pasal dalam nama Allah Ta'ala tadi, bukan kita chanting semata-mata. Kita lafaz dan kita minta. Itu guidance yang Nabi tunjukkan. Itu yang Al-Baqarah, Al-Fatihah tunjuk pada kita. Kita Ar-Rahman, kita Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu ihdinas sirat. Kita minta. Kita minta. Faham
Ini kena perhatikan betul, jangan salah faham. Baik, seterusnya. Keenam, hanya Allah Jalla Jalaluhu adalah yang layak untuk pengabdian. Mana untuk kita abdikan diri kita, hanya Allah Ta'ala layak untuk pengabdian berkenaan. Tak ada siapa layak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun kita nak dapatkan redha dan sebagainya, hanya Allah Ta'ala saja yang layak. Tak ada yang lain. Jangan kita try untuk dapatkan orang ni redha dan sebagainya, tak boleh. Kerana redha Allah Ta'ala itu yang utama yang kita kejar. Okey. Dan hanya dari Allah Ta'ala, nya tu sebenarnya N besar. Saya silap. Saya tak N kecil. Hanya darinya, dari Allah Ta'ala, dipohon pertolongan untuk pelaksanaan pengabdian berkenaan. Dan kita sebut Iyyaka na'budu, hanya Engkau ya Allah kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau kami minta pertolongan. Sebab apa? Sebab kita dan nak mengabdikan diri kepada Allah pun kita perlukan bantuan Allah Ta'ala. Yang kita salah faham macam hari ni dapat hadir. Kan ada muka baru, ada muka lama. Untuk hadir hari ni, kebetulan datang awal, kebetulan sekian, kebetulan ini, kemudian ada Ustaz Ponteng, kebetulan sekian. Jadi macam datang sini. So, aturan Allah Ta'ala, ke mana kita patut duduk dan sebagainya. Kita jangan salah faham, kerana amal ibadat yang kita buat sebenarnya adalah dari taufik Allah Ta'ala. Dengan sebab itu, bila kita nak buat kebaikan, kita kena sentiasa minta dengan Allah Ta'ala. Bukannya kita kononnya myself, tak boleh. Kerana kehendak kita ada, tapi sampai ke tidak, itu dengan bantuan Allah Ta'ala. Kehendak kita ada, tapi belum tentu lagi kita dapat capai. Ada kadang-kadang berjaya, kadang tidak. Jadi Allah Ta'ala tunjukkan perkara ni dalam Al-Quran dengan surah ni, Al-Fatihah. Dan Nabi sendiri tunjukkan bila mana Nabi kata pada Sa'ad bin Waqqas, Nabi kata, wahai Sa'ad, aku sayang kau. Aku sayang kau, Nabi kata. Janganlah kau lupa untuk setiap kali lepas kau solat, supaya melafazkan, Allahumma, ya Allah, a'inni, bantulah aku. Ya Allah, bantulah aku. Ala zikrika, untuk mengingati engkau. Wa syukrika, dan bersyukur pada engkau. Wa husni ibadatika, dan juga elok ibadat kepada engkau. Kenapa? Kerana ini adalah asas. Maksud dia, seorang itu bila dia nak ibadat, nak menzahirkan diri dia sebagai hamba, dia nak sembah Allah Ta'ala, tapi nak menyembah Allah Ta'ala pun perlu taufik Allah Ta'ala. Dia tahu dia takkan berjaya menyembah kecuali Allah Ta'ala bantu dia. Jangan kita kata, kadang-kadang bila manusia ni dia sangka benda tu daripada diri dia sendiri, exceptional, dia akan jadi sombong. Untuk menghilangkan sombong tadi tu, pertama, jaga-jaga hati kita dengan cara apa? Fahamlah bila kita dapat buat ibadat yang baik, dapat hafal Quran, dapat belajar agama, dapat sekian, dapat nikmat, sihat dan sebagainya, untuk melakukan ibadat, semua tu taufik Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala izinkan kita buat. Maka kita tak boleh berbangga dengan apa yang kita ada. Jadi bila kita buat benda berkenaan, kita nanti yang last sekali nanti, kita nampak kita ada bimbang, ada harap. Mana ada kebimbangan, takut, tapi kita ada harap juga. Ada harap, tak ada confidence sangat. Tak boleh juga terlampau inferior complex sangat, tak boleh. Dia ada dua-dua sekali. Okay? Maksud dia kata kat situ, dia kena minta hanya dari Allah Ta'ala dipohon pertolongan, dan untuk pelaksanaan pengabdian berkenaan. Nak abdikan diri hanya pada Allah Ta'ala, dan nak bantu kita abdikan diri tadi hanya minta pada Allah Ta'ala, dan juga minta hanya pada Allah Ta'ala dalam seluruh ahli ihwal kehidupan. Anything kita nak, minta hanya pada Allah Ta'ala. Wa idza sa'alta fas'alillah. Macam Nabi ajar pada Ibnu Abbas, Nabi kata dengan dia, bila kau nak minta, mintalah hanya pada Allah Ta'ala. Minta hanya pada Allah Ta'ala, jangan minta pada yang lain. Mana kita kata yang pada urusan hal ihwal manusia ni, kehidupan kita ni, betul lah manusia ni, kadang-kadang kita minta dia tolong, dia dengar cakap kita, dia minta tolong, dia tolong kita. Sebenarnya dia tolong kita pun sebenarnya Allah Ta'ala yang izinkan. Ada orang kadang-kadang degil kan, kita bagi macam-macam pun tak nak tolong kita. Ada orang tu kita tak bagi dia apa pun dia tolong kita. Jadi sebenarnya memberikan pertolongan sebenarnya adalah Allah, bukannya apa yang kita ada, kita sendiri, duit ke apa dan sebagainya. Faham Baik. Ketujuh, melazimkan berterusan berdoa. Melazimkan berterusan berdoa agar ditetapkan di atas agama yang lurus dan beriltizam dengan syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melazimkan, membiasakan berterusan berdoa, minta secara berterusan. Kerana kita ni tak tahu apa akan jadi esok. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Luqman ayat yang terakhir. Surah Luqman ayat terakhir, Allah Ta'ala nyatakan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Dan tidak tahu satu nyawa tu apa dia akan dapat esok. Apa dia akan dapat esok. Okay? Mana benda tu dapat esok, maksudnya benda tadi, benda apa kita dapat untung, kerugi dan sebagainya. Benda-benda tu tadi akan mempengaruhi kehidupan kita. Yang kita kata dapat petunjuk ke tak dapat petunjuk ke, Allah Ta'ala yang aturkan. Dan bahkan kerana apa? Kenapa kita kena minta dengan Allah Ta'ala
minta tetap ni? Sebab sesungguhnya hati-hati anak Adam ni semuanya di antara dua jari jari-jari Ar-Rahman. Seperti hati yang satu, dia mengalih-alihkannya sebagaimana dia kehendaki. Ini adalah hadis Nabi SAW. Maksudnya dia bolak-balikkan hati kita. Sekejap suka, sekejap tak suka. Ada kala rajin, ada kala malas, ada kala bersemangat, ada kala rasa macam apa, tak kisah, ada kala apa sungguh, ada kala, itu benda tadi Allah Taala bolak-balikkan. Mereka keinginan kita tu Allah Taala bolak-balikkan. Tapi dari masalah ni kena ingat, ya. Bila seorang tu di asbab itu Allah Taala berikan. Mana asbab, contoh macam seorang tu dia berdisiplin, dia kadang datang daripada mak bapak dia. Tapi dia tak minta mak bapak dia siapa? Mana ada manusia yang minta, ya Allah lahirkanlah aku jadi anak orang sekian. Ada siapa? Minta siap-siap dapat. Tak ada kan? Jadi kita kata memang kita lahir anak siapa bukan kita uruskan, Allah Taala uruskan. Benda tu tadi, kita anak siapa mempengaruhi kita punya karakter. So karakter kita dan sebagainya dipengaruhi oleh suasana. Itu lebih besar berbanding dengan ada orang kata apa, kita ni apa tarikh lahir dan sebagainya kan, dia tak pakai. Zaman khurafat tahyul tok nujum dulu ya mungkin kan, orang tu lahir anak nombor berapa? Nombor 3. Tanah, air, api, angin. Air. Itu orang tu anak nombor berapa? Anak nombor 1. Tanah, air. Tanah air yang kedua tu elok tu boleh kahwin tu. Kan? Seorang air, seorang kembang, seorang siram contohnya. Jadi itulah. Bila kata api dengan angin, tanah, air, api, angin. Seorang anak nombor 3, seorang anak nombor ni apa? Angin kan. Benda berkenaan ni kita kata tak ada dalam Islam. Kan bahkan kita tak menentukan orang tu serasi kahwin, tak serasi kahwin dengan hanya apa kepercayaan karut macam ni. Tapi dalam zaman kita sekarang ni, kita ada orang pakai. Yang saya dengar ni kan, saya cerita tu rektor UiTM dekat belah ni. Tak tahu dia belajar mana. Tengok jari orang tu panjang. Kalau yang ni panjang daripada ni, tak boleh jadi pensyarah, dia kata. Dia suruh kawan, dia ada seorang budak tu, dia tengok jari budak tu panjang, yang ni panjang daripada ni atau apa, dia kata tak boleh jadi pensyarah. Awak kena jadi accountant, dia kata. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Datang fatwa mana tak tahu. Ni orang kata sesat-sesat bertambah sesat, kan? Mereka itu sebab kita kata dalam Islam ini kita ada masalah qadar. Kena belajar qadar. Qadar Allah Taala tadi Allah Taala atur untuk kita, menjadikan kita ke arah mana. Paling besar ni mempengaruhi kita ni qadar ni adalah ada qadar, bukannya masalah kita lahir, kita apa? Kita punya apa nama tarikh lahir ataupun kita lahir apa tadi, itu bukan ni. Yang paling besar adalah suasana. Macam environment. Anak ustaz perangai macam ni. Anak cikgu perangai macam ni. Dia lebih kuat berbanding dengan masalah dia anak nombor apa. Faham tak? Dia anak nombor apa. Tadi kita bapak kerja apa main peranan. Anak polis kadang ni degil. Jadi ingat bapak dia boleh lepaskan dia di penjara tiap kali. Contohnya lah kan, dia nakal lebih sikit. Bapak aku polis, aku di something sikit. Contohnya. So konsep ni kita kata lebih kait bukan masalah lahir, tarikh mana, bulan apa dan sebagainya. Tapi lahir apa? Environment. Environment tadi mempengaruhi kita adalah siapa? Allah. Allah yang meletakkan environment tadi. Kita lahir negeri mana, siapa yang di keliling kita, siapa kawan dengan kita. Jadi benda tadi mempengaruhi hati kita. Dan bolak-balikkan hati kita ni ada Allah Ta'ala, bukannya kita. Ada kalanya kita suka benda berkenaan, tapi ada kalanya kita menyampah. Benda-benda tadi yang kita apa, ada orang macam apa? Benci betul sayang. Kan, benci kan. Dia pelakon, penyanyi dan sebagainya, dia menyampah sayang, benci juga. Kan benda tu terbalik kan, dia ada opposite. Sebab suka dan benci ni Allah Ta'ala yang kawal. So dengan sebab itulah kita lihat Nabi SAW berdoa. Di antara doa Rasulullah SAW adalah, Ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, kekatkanlah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kerana ini kita kata dalam Fatihah kita lihat, kita disuruh supaya apa? Berdoa berterusan. Kan ihdinas siratal mustaqim tu kita doa sehari 17 kali kalau solat fardu saja. Kan? Kalau solat sunat lagi berkali-kali kita minta. Dapat hidayah dah, tapi minta kekal lagi. Sebab apa? Nak pengekalan. Bukan masalah pengekalan, so that kita tak akan beralih. Sebab kenapa pengertian doa tadi kita kena hafal, kena faham. Jangan baca tanpa faham, kerana doa manusia ini dalam keadaan hati dilalai, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan hati lalai ni actually antaranya tak faham makna. Doa tak tahu kenapa. Kenapa? Entah, tak tahu. Dia kata. Ini sering berlaku kalau doa berjemaah. Tak tahu imam tu baca apa. Padahal imam tu minta kahwin satu lagi. Kita pun amin kan. Seronok dia seorang aja. Jadi sedangkan kita kata pelafazan doa tadi kena tahu. Macam contoh macam Al-Fatihah tadi paling ringkas, Al-Fatihah yang kita baca setiap hari. Ketika kita lafazkan, kita kena tahu pengertian apa kita cakap. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus.
Itu paling-paling simple yang kita kena tahu dalam pelafazan tadi. Mungkin kita kata apa, Rabbil Alamin kita faham, Yaumiddin kita faham, tapi bila minta apa kita kena tahu. Mana kita baca nama-nama Asmaul Husna, nama-nama Allah Ta'ala yang baik, kita seru, mungkin pengertian dia kita tak dapat faham dengan betul. Tak penting. Yang penting ni adalah apa? Doa kita tu apa kita minta. Jangan minta benda kita tak faham. Minta tak tahu, apa benda tak tahu. Apa tak tahu apa dia doa. So tak boleh. Dalam Islam kita kena tahu apa kita doa. Pelafazan tu penting. Baik. Ke-8. Penggalakan berdoa dengan bentuk jamak. Jamak tu maksud dia plural. Maksud dia secara apa, panggil bahasa Melayu panggil apa plural? Plural. Banyak lah kan. Okey. Beramai-ramai lah maksud dia. Okey. Maksud dia penggunaan penggalakan berdoa dengan bentuk jamak. Maksud dalam Fatihah tu itu adab yang diajarkan. Sedangkan kita bayar seorang. Berdiri seorang-seorang. Tapi masih lagi ihdinas siratal mustaqim. Walaupun bukan maksud dia kita, adakah boleh ubah soalannya? Adakah boleh ubah doa berkenaan? Jawapannya tidak boleh. Fatihah tak boleh ubah. Tapi tajuk dia sekarang ni berdoanya kita dalam solat dan sebagainya, ataupun luar solat luar solat, kalau boleh doa tu baca untuk ramai-ramai. Jangan seorang-seorang aja. Bila disebut kita macam kita beramai-ramai, kita ni doakan untuk diri kita dan saudara kita Islam yang lain. Kita kata Allahumma firli walidayya, ataupun Allahumma fir lana. Ya Allah maghfir lana, ya Allah ampunkanlah kami. Minta ampun untuk diri kita dan siapa yang kita kenal. Sahabat kita, jiran kita, kawan kita, saudara Islam kita. Itu cara terbaik. Kenapa? Agar doa seseorang itu digabungkan kepada doa orang yang soleh. Macam bila saya lafaz Allah maghfir lana, lepas tu dia pun dapat Allah maghfir lana. Dia lagi soleh dari saya. Mana Allah Ta'ala dengar doa kami serentak. Saya lafazkan Allah maghfir lana, dia lafaz Allah maghfir lana. Doa kami serupa. Jadi bila doa kami serupa dihimpunkan sekaligus. Dan bila kerana itu, dia akan lebih kuat untuk dimakbulkan. Mungkin saya ni adalah seorang yang cuai, tapi dia adalah seorang yang soleh. So bila dia doa, saya doa, permintaan dan lafaz kami adalah sama. So doa saya akan digabungkan bersama dengan dia. Pasal apa? Permintaan dia dan permintaan saya adalah sama. Jadi dan kita kata kerana ini seolah-olah dia mengatakan, seolah seorang tu bila dia gunakan macam ini, dia mengatakan, sesungguhnya aku adalah seorang hamba yang berdosa lagi cuai. Aku mengangkat hajatku bersama hajat hamba-hambamu. Tu M tu kecil jadi besar. Actually saya lupa. Dia M tu pasal mu tu ada Allah. Mana ini seolah-olah kita berkata bila kita berdoa dengan lafaz jamak adalah kita kata, ya Allah, doa aku tak kuat, doa aku tak kuat. Tapi doa kawan-kawan aku, sahabat aku yang lain mungkin lagi kuat dari aku. Ya Allah. Dia kata apa? Aku mengangkat hajatku bersama hajat hamba-hambamu yang soleh. Maka pintaskanlah mereka padaku. Mana jadikanlah mereka ni penyebab untuk doa aku dimakbulkan. Mana kita dapat apa? Diberikan syafaat dengan sebab apa? Doa mereka serentak dan serupa dengan doa kita. Faham? Maksud kita dah tidak malaikat tadi amin tadi kan? Mungkin dalam tadi yang sedarnya seorang. Tapi kebetulan amin dia serentak dengan amin malaikat. So jadi ampun dosa semua sekali. Faham? Siapa-siapa yang amin dia serentak dengan amin malaikat. Amin dia serentak dengan amin malaikat, maka diampunkan segala dosa-dosa yang telah lalu. So maksudnya konsep ni kita kata bila kita gunakan kata ganda dalam pelafazan doa, kita gunakan yang lagi doa-doa yang bahkan dalam Al-Quran kebaikannya datang dalam bentuk lafaz jamak. Macam Rabbana atina fid dunya hasanah kan. Sedangkan dalam hadis Nabi dalam ayat yang datang tu dia kata wa minan nas, ada di kalangan manusia. Ada di kalangan manusia mengatakan Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada lafaz datang di kalangan manusia. Macam Adam AS ketika berdoa, dia kata Rabbana zalamna anfusana. So bentuk lafaz dia lebih bentuk itu. Atau Rabbana la tuzigh qulubana. So semua datang dengan lafaz jamak, lafaz plural, lafaz yang bentuk dia supaya kita punya doa tadi bentuk beramai-ramai, better. Dan bukan bermaksud dia kita kena berdoa beramai setiap waktu. Ni kena faham juga. Memang kita kata dalam Islam bila seorang tu berdoa, melain tu amin kan, bagus, baik. Macam dia kata, ya Allah jadikanlah kami ni hamba-Mu yang soleh. Qulu amin. Cakaplah amin. Amin. Okey. Jadi mana sedia bila kita kata ya Allah jadikanlah kami hamba yang soleh, jadi semua orang amin kan, bagus, tak ada masalah. Jadi kita kata apa, tidak bentuk tu kena jangan tiap-tiap hari, tak adalah jadi macam ritual. Kita kan macam kat Malaysia ni masalah yang berlaku adalah ritual. Upacara, faham tak? Tanpa benda tu dibuat nanti macam tak buat ke? Dia jadi macam tu. Macam asal tak doa ramai. Macam tu. Kadang-kadang padahal masalah Pak Imam tu baca doa sama je. Ada anak orang kena colik kat situ tak didoakan.
ada berlaku rompakan tak berdoa. Dia tak kena faham tak? Sepatutnya doa dia tadi kena dengan apa situasi masyarakat tu ada. Ni kan doa sama dia hafal. Pasal buku doa tu satu. Tak? Yalah betul doa tu yalah kita kata nak kebaikan. Tapi kena faham kita ubah doa kita ikut situation. Apa berlaku, apa terjadi, apa sekian, beralihlah kita. Tapi masalahnya pasal tak faham bahasa Arab dan sibuk dengan kena hafal doa yang sama je, tak tahu makna pun, itu masalah. Dia doa ni sebenarnya kena kita tahu. Pasal hati yang lalai berdoa, Allah tak akan makbulkan. Itu penting kita kena tahu. Dan sebab kenapa dalam masalah doa ni kita tak disuruh hafal doa-doa semua sekali. Doa-doa yang datang dalam Quran tu tak wajib kita hafal semua sekali. Memadai yang kita tahu apa kita nak minta. Puji Allah Ta'ala, sanjung Allah Ta'ala, kemudian selawat ke atas Nabi, kemudian minta apa kita nak. That's the best way. Walaupun dalam bahasa Melayu, it's actually lagi bagus. Bila kita faham apa kita minta. Ni kadang tak tahu minta apa. Saya ingat dulu ada seorang makcik tu, dia datang pergi umrah. Ustaz dia bagi kertas kajang A4 tu tebal tu. Dia datang pergi ke nak pergi umrah dengan anak dia. Pasal anak dia orang kedutaan Malaysia. Jadi dia datang Jadi lepas tu tebal tu, makcik tu kata apa? Anak dia dah terang pada dia. Dia kata, "Mama tak payahlah baca semua," dia kata. Kan, nanti kat sana nanti kita tawaf dan sebagainya. Mama minta lah apa mama nak. Dia kata, sekali yang makcik ni kata, "Tapi ustaz bagi." Lepas tu lah sekali anak dia, pasal anak dia dulu macam ni. Anak dia dulu suka masak. Anak lelaki. Saya tukang makan. Dia tak kali dia masak, "Ustaz, jom datang makan-makan." Ada makan-makan kat rumah dia. Dia seorang, dia bujang. Kita bujang. So bila mak dia datang bawa mak dia untuk pergi umrah tu, jadi dia ajak saya makan. Dia kata, "Ustaz datang makan." Rupanya nak suruh saya jawab kes mak dia tadi. Jadi saya datang, mak dia tunjuklah. Dia bawa kertas kajang tu, banyak besar tu. Itu kalau makcik tu baca, dia kata tawaf, dia kata tergolik langgar dia makcik Turki, tak pasal. Makcik Turki dah terlanggar, dia orang dah bukan yang pandang, makcik tu kat silap. Jadi makcik tu kata macam tak tahu banyak sangat. Makcik nak baca tak larat ustaz dia kata. Saya kata dengan dia, makcik pergi ikat diri makcik dengan benda ni. Kenapa? Minta apa kita nak, apa yang kita perlukan. Ask Allah Ta'ala pada benda kita memang nak. Dan bahkan kadang-kadang benda ni, kadang-kadang bila hati kita tak bulat minta macam-macam, sekejap ini, sekejap itu, kadang-kadang hati kita lalai. Kadang-kadang tak minta satu benda. Bahkan yang ni kita kata para ulama suruh kita beradab dengan hadis Nabi Contohnya dalam hadis Nabi SAW bila tentang hadis tentang berbuka puasa Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata lis-saimi, untuk orang berpuasa, inda fitrihi, ketika dia berbuka, da'watun, satu doa, la turat, takkan tertolak. Untuk orang berpuasa, ketika dia berbuka, satu doa takkan tertolak. Jadi para ulama kata beradab dengan hadis Nabi, ketika buka puasa tu minta satu benda aja. Only one. Pasal Nabi kata satu doa tak tertolak. Ni kita bantai ni anak saudara kita, ini cucu kita nak pergi apa, minta satu je boleh tak? Bukan Allah Ta'ala tak boleh berikan semua benda. Tapi bila kita hati kita bulat satu benda, satu benda aku sangat-sangat nak. Faham tak? Jadi satu minta. Jadi secara adabnya lafazkanlah dengan satu doa je lah, dia kata jangan minta banyak. Jadi kita hajat kita, dan itu sebab kita kata cuma bentuk lafaz kita gunakan lafaz yang kata ganda. Kita masukkan dalam tu siapa-siapa yang kita nak sekali. Itu bagus. Supaya doa kita diangkat macam dalam hadis ni, dalam kisah ni. Jadi apa? Kenapa tidak layak di sisi yang Maha Pemurah? Allah Ta'ala Maha Pemurah, tak layak bahawa dia terima sebagian hajat, tolak sebagian. Pasal datang benda tu secara bergabung, kan? Yang ni punya doa dia digabung dengan doa ni digabung. Jadi bila Allah Ta'ala bagi dia, Allah Ta'ala akan bagi juga yang seorang lagi. Betul tak? Pasal Allah Ta'ala ni Maha Pemurah. Ya, dan sebagainya, dan dia akan diangkat secara berkumpulan. Ia akan diangkat doa itu secara berkumpulan. Tu lafaz tu digalakkan kita lafazkan dengan gunakan lafaz kata ganda dalam berdoa, luar semayang sebagainya. Kalau Al-Fatihah tu jangan tukar. Atau doa-doa Al-Quran yang tukar lah, kalau boleh. Tapi kalau kata doa-doa yang luar solat dan sebagainya, kalau kita boleh baca doa tu dengan kata ganda, maka gunakanlah kata ganda untuk masukkan diri kita, keluarga kita dan semua sekali umat Islam kalau boleh. Jangan doa seorang-seorang je, kedekut. Kan, bukan, pasal kita kena faham bila kita doa untuk orang lain, malaikat akan apa? Amin walaka mithlu zalik. Dan untuk engkau seperti itu juga. Mana bila kita doa macam tu untuk diri kita dan orang lain, maka Allah Ta'ala akan berikan pemakbulan yang lebih kuat berbanding dengan kita nak seorang-seorang. Pasal itu tanda iman. Bukan orang nak masuk surga seorang-seorang aja. Biarlah kita ni ramai-ramai ni dah belajar bagus ni, orang tu biar.
Nanti kan kalau dia masuk sekali nanti kan tak cukup kota masuk syurga, dia kata. Bukan macam tu, dalam Islam tak ada yang tu. Kita nak kita bersama-sama. Sebab tu kita kata pasal dalam Islam ni orang yang kita pandang depan kita, lelaki ke wanita ke, semua tu adalah saudara kita. Macam tu, macam walaupun bukan bapak kita, tapi ini sebaya bapak kita, kita anggap macam bapak kita. Jadi ini bukan adik kita, tapi kita anggap dia macam adik kita. Jadi kita layan dia dengan kasih sayang. Kita tahu dia ni, kita sayang, kalau boleh kita selamatkan dia bersama dengan kita. Ni konsep ni kita kata yang ada dalam Islam. Yang menyebabkan bila Nabi kata man wasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Itu lafaz hadis Nabi. Itu sebab apa? Sebab nak tanamkan rasa ni. Bahkan di tanah Arab zaman dahulu benda ni berlaku Yaman, sebelum berlakunya datangnya hak asasi wanita. Kan kumpulan asasi wanita datang duk sibuk dengan hak kami. Orang Yaman lelaki-lelaki dia, katakanlah contoh macam van, kan orang kata naik van, kan berhenti tahan van. Van tu tadi katakanlah ada seorang perempuan nak naik. Kan, tapi tempat yang duduk tu ada lelaki-lelaki kan. Dia takkan kata suruh perempuan tu duduk kat situ, dia akan lari. Dia bagi perempuan tu duduk, dia lari. Maka ada yang sebab tu turun. Pasal apa? Dia bayangkan kalau dia kata yang naik ni adik perempuan dia, atau mak dia, atau kakak dia, atau siapa-siapa family dia, wanita dia, family dia, dia berdinak dayana macam mana? Takkan nak diimpit-impit oleh jantan? Soalan dia tak nak kan macam tu. So dia tak nak untuk keluarga dia, tak nak untuk orang lain. Benda ni kita kata satu perkara Nabi tanamkan bila bila seorang lelaki kata nak berzina. Dia kata nak berzina, Nabi katakan dia, engkau suka kalau benda ni berlaku pada mak engkau, pada kakak engkau, pada adik engkau, pada mak saudara engkau dan sebagainya. Dia kata tak redha. Nabi kata macam ni, kau redha untuk orang lain. Pasal dia pandang dari kacamata Islam, setiap Muslim ni adalah adik-beradik. Mana kalau kita cakap, pandai muka, dia tak pandai, siapa suruh? Tak ada. Dalam Islam tak ada benda ni. No such thing. Pasal tu beza kita kata dalam Islam ni, kita nak kalau boleh semua orang bersama kita selamat dari macam pasal Nabi sayang para sahabatnya tu. Kalau ikut kan ada Quraisy yang keluarga dia. Dalam Quraisy dia ada Bani Hashim, Bani Abdul Manaf. Keluarga dia dalam Bani Abdul Muttalib ada kecil lagi. Tapi ada tu Ansar tadi kan, luar daripada kawasan keluarga dia. Tapi tak, dia nak mereka semua sekali. Mana kalau tak ada hati kita besar macam tu dalam berdoa untuk semua sekali, sikit payahlah. Pada tu Nabi kata, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu hatta sehingga yuhibba li akhi, dia sayang untuk saudara dia, ma yuhibbu li nafsi, apa dia sayang untuk diri sendiri. Apa dia nak untuk diri dia, dia mesti nak benda yang sama untuk saudara dia yang seagama dengan dia, seakidah dengan dia. Faham? So sebab kenapa kita ada bab berdoa, kalau boleh doa untuk ramai-ramai, doa untuk ramai. Bukan maksud dia doa beramai-ramai. Doa beramai tadi banyak orang yang tak faham doa tu apa. Yang dikata maksud dia doa tu kita lafazkan guna kata ganda macam Al-Fatihah ajar kita. Jelas? Baik. Yang ke-9. Mara kepada Allah Ta'ala, mara kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah tanda kebahagiaan dan himpunan kebaikan dan juga kejayaan. Mana kita menyerahkan diri kita, mara kepada perintah-perintah Allah Ta'ala dan juga apa benda yang dia nak, itu adalah tanda kebahagiaan dan himpunan kebaikan serta kejayaan. Maksudnya bila seorang manusia tu dia mara kepada Allah Ta'ala, macam bila Al-Fatihah tu macam tu sebenarnya permulaan dia apa? Kita puji Allah Ta'ala, nak dekat diri pada dia. Nak dekat pada dia. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Macam bila kita tulis surat, kita nak buat permintaan, first tu kita puji orang yang kita nak minta tu. Semoga tempat tuan-tuan kepada pengarah DBKL Kuala Lumpur. Jangan kita terus datang, "Encik, kenapa tak datang saman orang sekian-sekian?" Contohnya lah, orang sini ada kita datang, kami daripada sekian mengharapkan semoga tempat encik. Dia puji dulu. So that orang tu baca macam kita nak supaya dekat dengan orang berkenaan. Jadi dalam Al-Fatihah sebenarnya permulaan terbentuk dia pujian. Kita sedang apa? Nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala sebelum kita nak minta apa kita nak. Okey? Jadi itu pasal memara dan apa kepada Allah Ta'ala, tanda kebahagiaan dan himpunan kebaikan serta kejayaan. Sedangkan berpaling dari Allah Ta'ala dan jauh daripada syariatnya adalah kepala kerosakan, kemaksiatan, kehinaan dan juga kehinaan di dunia dan akhirat. Mana kalau kita berpaling, itu adalah tanda keburukan yang sebenar. Itu adalah kerana permulaan, itu adalah kerana permulaan Fatihah merangkumi pujian. Kan kita macam mendekat diri pada Allah Ta'ala, sanjung Allah Ta'ala, dan akhirnya pula daripada kita dekat diri Allah Ta'ala, kita sanjung dia, kita sebut apa sifat-sifat dia, lepas tu pula di akhir, dan di akhirnya pula mengenai celaan terhadap orang yang berpaling. Maksudnya kita datang dekat, siapa yang tak datang dekat mara Allah Ta'ala, orang tu adalah orang-orang yang malang. Dan disebut dekat situ dengan maghdubi alaihim dan juga dhalin. Itu celaan terhadap orang yang berpaling daripada iman serta menjauhi syariat-syariatnya dan ketaatan kepadanya.
So, kena faham. Mana dalam surah Fatihah tu tunjukkan, ini yang patut anda jadi, jangan jadi golongan ini. Faham tak? Jadi orang ini, mara pada dia, datang pada dia, minta ini. Jangan jadi golongan ini. Itu yang diajarkan dalam suratul Fatihah. Maksud dia kena sentiasa mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, cari jalan supaya makin dekat. Dan bahkan dalam konsep ini yang timbul, manusia ni selagi mana dia hidup, dia ada peluang untuk bertaubat. Ini maksud dia, jangan lari. Jangan macam tak ada harapan dah. Tak ada dalam Islam macam tu. Bahkan ini timbul kalau orang tu berzina sekalipun, dia minum arak ke, berjudi ke, ataupun dia pernah menyembah berhala ke dan sebagainya, dia selagi tak mati, peluang bertaubat untuk dia terbuka si Allah Ta'ala. Dan kita umat Islam pula tak ada hak untuk apa? Kata orang tak layak. Dia ni tak layak dah, jahanam ni. Tak boleh. Kita kena buka dan juga open kita punya hati kita untuk terima dia. Pasal dia mengampunkan dosa dia adalah Allah, bukan kita. Kalau tak nak ampunkan dia, Allah tak nak ampunkan dia. Yang kadang kita memang macam kita orang yang buat maksiat, kita menyampah. Tapi menyampah kita jangan sampai peringkat kita menyampah hanya kerana menyampah. Sebab ada timbul berlaku yang macam kawan kita ceritakan, orang yang dikenal. Orang ni sepanjang hidup jahat. Sebab masya-Allah, kan, berjudilah, kan, nombor ekor dan sebagainya, kuat nipu. Tapi in the end, sebelum dia nak mati, Allah Ta'ala taufikkan dia untuk dapat hidayah, dan dia ikut hidayah berkenaan, dan dia berubah. Dalam masa 40 hari sebelum mati tu, dia berubah komplit. Dia telefon orang-orang yang dia pernah buat salah, dia minta maaf, dia telefon sekian. Dia macam ni cerita dia. Allah Ta'ala beri mungkin hint, benda kecil, benda yang berlaku pada dia, satu benda berlaku untuk kesedaran. Dia patuh ke tidak, itu benda akan jadi dosa pahala. Jangan faham, Allah Ta'ala tak pernah paksa kita untuk jadi baik atau jadi jahat. Mana Allah Ta'ala mungkin jadikan kita duduk dalam suasana berkenaan. Contoh macam lahir-lahir kita ni anak orang bukan Islam, mana Allah Ta'ala bantu kita untuk jadi ahli neraka. Tapi Allah Ta'ala tak paksa kita untuk kekal di situ. Masalah kita ni seorang yang berfikir. Kalau kita belajar, berfikir, kita mendengar dan juga kita memahami, serta kita ubah attitude kita, dapat nampak kebenaran walaupun bertentangan kepercayaan kita yang asal, kita ubah dan kita ikut benda berkenaan, Allah Ta'ala akan jadikan kita baik. Macam yang berlaku pada kisah yang orang kawan kita ni kata kenal. Dia maksud dia Allah Ta'ala mungkin bagi hint dengan kematian kawan dia. Bagi hint. Ataupun dia tengok uban. Uban dah aku. Dia start. Kan? Alah, kedut dah. Alah, ada jadi benda hint tadi. Ada orang dapat hint kecil, dia berubah. Ada orang hint besar, tak berubah juga. Ada orang kan macam artis suami kena impak motor terus pakai tudung betul. Contohnya kan. Ada kan? Dengar cerita. Contohlah. Ni contoh. Mana asalnya tudung kejap tak pakai, kejap nampak dia. Lepas tu tiba-tiba bila suami kena impak motor, dia start. Ini hint. Faham tak? Ini hint. Allah Ta'ala bagi hint bahawa kalau nak taubat betul-betul. So last sekali dia, nampak tak? Tapi kalau anda kata dia degil, tak nak juga pun, dia kekal jugalah. Faham tak? Allah Ta'ala hanya bagi hint, petunjuk, petanda, arah. Kan? Macam kita dulu kuat, sekarang macam lemah. Kan? Dulu bukan gagah, sekarang makin tak kuat. Dulu macam-macam lah. Apa benda kita boleh buat. Jadi hint tadi tu Allah Ta'ala bagi. Tapi masalah sekarang ni tau, untuk dia patuh ke tidak, itu terpulang pada dia. Pasal dosa pahala kita bergantung di situ. Pasal Allah Ta'ala tak pernah hukum kita. Kita lemah je, berdosa. Kita kuat je, pahala tak ada. Lemah, redha ke tidak, bersabar ke tidak, dan jadi pahala. Sedar ke tidak. Lepas tu, kuat, gagah, sihat, bersyukur ke tidak. Guna apa kesihatan tadi? So jadi konsep dia, maksud dia apa? Benda tu tadi diberikan, belum dosa pahala. Kemana anda gunakan? Dan Allah Ta'ala akan soal, di mana kita arahkan. So jadi masalah pilihan, choices kita buat, itu kena. Tapi benda tu berlaku keliling kita, apa jadi kita kaya, kita miskin, tak ada pahala dosa lagi. Atau seorang tu hafal Quran, belum lagi. Pasal apa? Hafal Quran, guna untuk apa? Kalau dia guna untuk belagak, sombong dan sebagainya, rasa macam tak best. Dia tengok orang tu tak best, dia semua best. Maka Quran yang dia hafal tadi bukannya apa? Bukannya untuk rahmat, itu untuk azab dia. Faham? So jadi faham pilihan choices kita, benda tu itu yang Allah Ta'ala akan kira. Jadi bila kita kata Allah Ta'ala berikan kita ni untuk apa? Untuk mara kepada dia, kita harap kepada dia, datang kepada dia, dia berikan hint-hint tadi, kita ubah. Alhamdulillah, macam pakcik tu 40 hari sebelum meninggal, kawan tu kata dia bertaubat, dia minta ampun dan sebagainya. Jadi kita secara asas kisah-kisah macam ni mengajarkan kita setiap kali kita lihat orang yang bersalah, buat maksiat dan sebagainya, jangan kita tolak dia jauh. Tarik dia, ajar dia. Dan juga dia tarik dia dan juga suruh dia bertaubat. Pasal Allah Ta'ala punya rahmat untuk taubat tu besar.
Jangan lari dari Allah Ta'ala. Suruh dia balik kepada Allah Ta'ala. Jangan halau dia. Suruh dia balik kepada Allah Ta'ala. Pasal itu cara yang berlaku. Pasal kita kata ini adalah punca untuk didapat rahmat, kebaikan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Faham? Jangan lari. Allah Ta'ala ni dia maha perkasa, maha berkuasa, tapi dia bukan suruh kita lari daripada dia. Dia suruh takut. Takut tapi jangan lari. Takut tapi kena datang, maksud dia. Takut tapi kena datang, bukan takut lari. Lari habis jahanam. Datang. Faham Baik. Yang terakhir, urusan seseorang yang beriman adalah berupa pengharapan dan kebimbangan. Harap dan bimbang. Mana maksud di sini? Bila seorang manusia ni dia mukmin, dia ada dua formula. Kehidupan dia ada dua formula. Dia kena ada dalam diri dia ni sifat harap, dan kena ada dalam diri dia sifat bimbang. Dia tak boleh ada salah satu sahaja, kerana kalau salah satu je dia ada, dia akan ada masalah. Okey. Jika pincang salah satu daripadanya, tidak luruslah keadaan dia. Salah satu rosak, maka akan rosak. Contoh ni. Contoh kalau ada orang tu ada harap aja. Mereka panggil murjiah atau murjiah. Dia as long as kita ada iman, tak penting yang lain. Tak kisahlah buat apa pun, insya-Allah akan selamat. So dia jadi kes masyarakat kita sekarang ni kan, bila sebut as long as you have mention la ilaha illallah, then okay, tak ada hal lah. Nanti masuk syurga lah. Mungkin lah sekali bakar, mungkin masuk juga. Tak, ini timbul. Dalam masyarakat kita ada fahaman macam ni tau. Ini murjiah. Pasal dalam Islam ni, iman adalah i'tiqad dan amal. Iman yang dikira di sisi Allah Ta'ala, i'tiqad dan amal. Sebab kalau hanya berharap pada iman dalam hati, amal tidak ada, iblis kena. Pasal iblis dalam tajuk berkenaan dengan Allah Ta'ala, dia percaya Allah Ta'ala Tuhan. Tak pernah iblis syirikkan Allah Ta'ala. Percayalah cakap saya. Dalam nas-nas yang datang Quran dan hadis Nabi, dari segi masalah penyembahan, pengabdian diri, pengakuan siapa Tuhan, iblis tak pernah harap pada selain Allah Ta'ala. Tak pernah kata ada Tuhan lain. Bahkan kalau kita tengok dalam dialog dia dengan Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ke, dalam surah Taha ke, dan lain-lain, dia dialog dia Allah Ta'ala kata, malaka Allah tasjud idh amartuk. Apa hal kau tak sujud bila aku perintahkan engkau? Dia kata, qala ana khairum min, aku lebih baik daripada. Dia kata apa? Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Dia clarify siapa cipta dia? Allah. Dan Adam siapa cipta? Wa khalaqtahu min tin, kau jadikan dia dari tanah. Siapa cipta Adam? Allah. Dia clarify apa? Clarify Allah Ta'ala cipta. Dia tak kata ada makhluk lain. Manusia ni macam-macam benda. Kan, faham tak? Inilah, itulah evolusi dan sebagainya. Iblis tak percaya evolusi. Faham tak? Lepas tu kemudian bila dia percaya, macam dia nak minta umur panjang dan akhirat, dia percaya akhirat. Jadi dia kata, Rabbi fa'anzirni ila yaumi ba'athun. Wahai Tuhanku, tangguhkan aku hingga hari mereka dibangkitkan. Dia percaya kiamat akan jadi. Dia percaya nyawa dia boleh panjangkan Allah Ta'ala panjangkan. Nampak? Ini pengharapan dia untuk panjang umur pada siapa? Pada Allah. Ini kita macam-macam. Kayu inilah, tongkat inilah, minyak sekian, macam-macam benda. Kan, makan ini, makan itu, gantung ini, gantung itu, kononnya boleh selamat. Iblis, laknatullahi alaih, tak pernah buat benda berkenaan. Tapi, dia ada tapi, itu hanya i'tiqad dia. Pasal amal dia tak jalan. Sebab dia dengar, dia kata Allah Ta'ala Tuhan kan. Allah Ta'ala perintahkan sujud, dia kata, kau Tuhan aku ya Allah, tapi aku tak nak patuh pada kau. Faham tak? So konsep dia masalah apa? Iman tu ada dua, i'tiqad dan amal. Kalau orang tu ambil satu saja, dia tertolak. Faham tak? So jadi tajuk ni, bila orang tu dia, kita sekarang ni, macam orang-orang yang kata iman dalaman dan madai, tak cukup. Pasal macam orang-orang Yahudi kan, dia overconfident. Dia tipu ini, tipu itu dan sebagainya kan. Bahkan dia tahu kebenaran tapi sorok kebenaran. Bahkan kalau kita lihat dalam Quran Karim kan, Allah nyatakan apa? Surah Al-Baqarah. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Bukan ayat awal, yang kedua. Dalam surah Al-Baqarah 2 kali Allah tak sebut ayat tu. Ayat nombor apa saya ingat. Nanti baca sendiri. Wa idza laqul ladina, dia macam ni. Okay, buka Al-Quran, dia bawah ni. Dia macam duduk bawah ni. Al-Baqarah dia duduk kat sini. Ni dua kan? Bawah ni. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Dia ni lepas kisah lembu. Lepas kisah lembu tu, kisah dia datang. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Dan bila mereka bertemu dengan orang beriman, mereka kata kami beriman. Wa idza khalau ila syayat, wa idza khala ba'dhum ila ba'd. Bukan yang awal tu, khala ila syayatin
13-14. Ni yang depan sikit. Yang lepas kisah lembu. Wa idza khala ba'dhum ila ba'd, bila bersendirian mereka kepada sebahagian lain. Qalu, mereka berkata, atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum. Korang cerita tak kepada mereka tentang apa yang Allah Ta'ala berikan pada kamu? Allah Ta'ala buka ilmu pada kamu. Kau cerita pada mereka ke? Dia cakap itu. Liuhajukum inda rabbikum. Nanti nak hujah kamu di hadapan Tuhan nanti. Afala ta'qilun. Kau tak tahu ke? Di sini. Dia kalau boleh, rahsia tentang apa orang tahu tu jangan orang Islam tahu. Masa bimbang nanti orang Islam gunakan benda berkenaan depan Allah Ta'ala akhirat nanti. Lepas tu Allah Ta'ala kata, afala ta'qilun. Kau tak berakal ke? Awala ya'lamun. Allah Ta'ala kata, mereka tak tahu ke? Annallaha, bahawa Ta'ala ni tahu semua sekali. Kan? Wala ya'lamun annallaha ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Mereka tak tahu ke Allah Ta'ala tahu apa yang mereka sorokkan, apa mereka zahirkan. Yang mereka boleh macam, kau jangan cerita nanti kan orang Islam tahu ni, dia hujah depan Allah Ta'ala macam mana? Nampak tak? Ayat nampak tak? Diorang ni, dia overconfident. Kalau benda tersorok, dan tak ada hal. Dapat Allah Ta'ala nanti kita minta, kita ada kau tim lain. Tahu, ada kau tim lain. Ini masalah. Dan dalam kumpulan yang satu lagi, yang kita kata, bimbang aja. Bimbang sangat sampai tak ada pengharapan. Ini kumpulan Nasrani, kita perhatikan, apa jadi? Dia kata, dosa kita ni takkan boleh dibersihkan, dia kata. Dia kata kan? Pasal dia kata, kalau ikutkan logik, betul lah, betul, kita dalam Islam, logiknya memang betul. Memang kita punya amal, kita dapat beramal sebab Allah Ta'ala izinkan. Lepas tu, macam mana amal kita boleh nak tampung dosa kita? Dosa kita banyak. Banyak dosa kita. Dia kata, takkan boleh diampunkan punya banyak dosa, dia kata. So, penyelesaian dia apa? Dosa tak ampun, maka Isa kena mati kat salib. Isa mati di salib untuk ampunkan dosa manusia. So, jadi, pasal apa? Pasal dosa manusia tak boleh bersih langsung. Faham tak? Dia orang hilang apa tau? Hilang harapan untuk dosa bersih. So, jadi terpaksa cari solution baru dengan apa? Dengan formula tadi. So, ini takut sangat sampai tak ada pengharapan. Tak ada, there's no hope for your salvation, dia kata. Kecuali Isa mati. Masalah, ini salah faham. Faham tak? So, konsep dia orang ni ada bimbang, tak ada harap. Yang satu, Yahudi tadi, harap sangat, bimbang tak ada. Itu masalah dia. Jika pincang salah satu daripadanya, tidak akan luruslah keadaan orang berkenaan. Begitulah seorang beriman dalam berjalan kepada Allah Ta'ala, perjalanan dia menuju kepada Allah Ta'ala, dia menyeru Tuhannya agar dia, itu Allah Ta'ala, menunjukkan orang berkenaan ke jalan golongan diberi nikmat kepada mereka. Kita nak jalan siapa? Jalan para anbiya, siddiqin, syuhada dan soleh. Minta Allah Ta'ala berikan. Dan dalam masa yang sama, dia mengharap sentiasa menjenguk kepada jalan berkenaan. Dan juga dia memohon, dan di samping dia minta jalan itu, dia memohon agar Allah Ta'ala dia memohon perlindungan Allah Ta'ala daripada dia menjadi bersama golongan dimurkai ke atas mereka dan orang-orang yang sesat. Kerana dia bimbang digabungkan dengan orang tersebut. Tak nak jadi termasuk kumpulan ini. Mana dalam diri ada kebimbangan, mana dia boleh flick juga jatuh ke sana. Dia bukan overconfident. Kita dah dapat hidayah, dah syahadah dah. Tak usah bimbang lah. Tak, kita disuruh minta. Supaya, ya Allah, jauhkan kami daripada golongan berkenaan. Jangan jadikan mereka kami digabungkan dengan kepada kumpulan-kumpulan tersebut. Sebab apa? Sebab kita tak tahu apa akan dapat esok. Sebab kenapa kita kena ada bimbang, ada harap, ada bimbang, ada rajak, ada khauf. Dia bukannya harap saja tak ada, takut saja tak ada, harap tak boleh. Kena dua-dua sekali. Itu sebab yang ditunjukkan dalam suratul Fatihah. So konsep inilah kita kata yang kita faham ada 10 pengajaran yang ada dalam suratul Fatihah yang kita akhiri dengan tajuk ni, suratul Fatihah punya tajuk. Dan insya-Allah nanti kita akan masuk kepada suratul Baqarah, pendahuluan dia. Tak masuk ni pasal apa, nanti kita akan start pembahasan suratul Baqarah nanti. Lepas kita selesai pendahuluan dia, baru kita masuk berkenaan dengan ayat 1 sampai 39. Dia macam tu, kita akan ambil 1 39. Lepas tu 40 sampai 47. Kemudian 47 dia akan ada segmen-segmen dia. So the segment kita akan bincangkan kemudian. So sekarang ni kita akan mulakan dahulu insya-Allah. Nanti bila lepas kita habis, kita pada minggu akan datang. Ada cuti ke minggu depan? Tak ada kan? Tak ada. Okey. Saya cuti lama dia tu. Okay, tapi insya-Allah tak ada Jadi kita akan bincangkan suratul Baqarah dengan pendahuluan dahulu tentang nama dia, kelebihan dia, di mana dia turun, kemudian apa kandungan dia, apa isi kandungan dia ada dalam suratul Baqarah dan sebagainya. Tapi kita kata konteks dia akan lebih luas sebab Al-Baqarah ni lebih panjang berbanding Al-Fatihah. Al-Fatihah kita dalam 8 tajuk kita selesai dalam berapa muka surat je? Berapa surat? 19 muka surat kita habiskan suratul Al-Fatihah. Dan insya-Allah alhamdulillah kita dapat selesaikan. Ada soalan?
Tak ada. Ada. Pembukaan. Pembukaan. Itu sebab kenapa kita kata Fatihah atau Fatihatul Kitab. The first name for Fatihah is actually Al-Fatihah or Fatihatul Kitab. First and second name. The name, first name and second name dalam nota tu, first name and second name Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Mana pembukaan atau pembukaan kitab. Itu nama dia. Pasal dia kata Fatihah. Fatihah is actually open. The opening lah, opening. Opening. Okay, faham Jadi kita selesai dah, alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung kemudian pada minggu akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa salamun alhamdulillah alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lupa. Okey, announce. Kuliah khas Ustazah Ummu Ihsan hari ini 11.30 pagi. Tajuk surat terbuka untuk para isteri. Untuk wanita sahaja, laki balik. Okey. Kelas kedua bulanan Syekh Yunus Katrada di Yayasan Taklim esok Ahad 3 petang. Syarah usul salasah 3 fundamental principle. Kuliah dalam bahasa Inggeris Siapa rasa best bahasa Inggeris datang. Siapa tak rasa tak pandai boleh datang juga. Kita halau pun. Okey, cuma datanglah. Ini kita yang ni kelas ni lecture dalam bahasa Inggeris Ada lecture-lecture kita buat dalam bahasa Inggeris. Ni besok Syekh Yusuf Katrada akan mengajar pukul 3.30. Dia actually bulanan Kelas ni bulanan. Ada buku dia, datang. Siapa-siapa yang tak ada benda penting daripada tengok cerita Hindustan dan sebagainya atau cerita Tamil petang Ahad, datang kelas later. Ada cerita Tamil kan TV 2. Okey, wallahu a'lam.